Jadi adakah Melaka itu bersendirian ataupun ada yang membantunya? Silakan. Sebenarnya Melaka tidak bersendirian. Melaka dibantu oleh Jawa, Melaka juga dibantu oleh Kerajaan Osmani, Melaka juga dibantu oleh Kerajaan Abbasi pada ketika itu. Jawa itu Melayu, Banjar itu Melayu, Mamak itu Melayu, Arab ini Melayu. Apa lagi Datin? Siapa lagi? Kan? Jadi adakah Melayu ini dipinjamkan daripada bangsa-bangsa lain menjadi Melayu, dan adakah faktor pendatang ataupun pemberdagangan itu menyebabkan ianya menjadi Melayu? Jadi what is Malays actually, Prof? So yang berbahagia Profesor Dr. Soleha Yaakob daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Amin, pendakwah ataupun pendakwah bertauliah yang kita jemput untuk sesi kita pada malam ini. Jadi, Prof, Datuk, boleh kita mulakan majlis kita pada malam ini? InsyaAllah, Alhamdulillah, Barakallah. Jadi, saya rasa tak perlu lagi saya memperkenalkan barisan ahli-ahli panel kita. Kalau kata saya nak baca biodata dia orang seorang satu, saya rasa buang masa kita setengah jam. Itu baru biodata saja. Saya rasa kita tak payah, kita pendekkan terus. Kita pergikan kepada topik yang diberikan oleh pada penganjur ataupun penganjur kita yang memberikan topik kepada kita pada malam ini, iaitu Empire Osmaniyah. Empire Osmaniyah di Turki dan alam Melayu. Satu topik yang kita cuba kaitkan bagaimana sebenarnya hubung kait antara satu Empire Osmaniyah yang cukup besar, yang beratus tahun berjaya dinobatkan Empire ini, dengan alam Melayu kita. Satu bangsa yang kita anggap sebagai bangsa yang kecil. Jadi pada malam ini insyaAllah akan bersama-sama kita kupaskan pada malam ini berkaitan dengan dua topik kita pada malam ini. Jadi saya rasa kita mulakan dengan Prof. Soleha dulu. Boleh Prof? Ya? Jadi saya pun kena tengok juga nota-nota yang saya sediakan sebab saya nak berhadapan dengan orang-orang hebat ni. Bila mana kita bercakap berkaitan dengan alam Melayu, Prof, saya selalu terbaca ataupun terdengar daripada saya sekolah dulu sampai ke universiti, ada yang mengatakan bahawa orang Melayu sebenarnya bukan asal daripada tanah ini. Orang Melayu pun ada kata-kata pujangga lah. Bukan pujangga, tak betul pujangga tu. Kata-kata orang yang menyatakan bahawa Melayu pun sebenarnya pendatang di tanah ini. Ada yang kata daripada Funan China. Jadi ada juga yang menyatakan bahawa bila kita buka balik Osman Awang, kita dengar balik syair ataupun sajak-sajak daripada almarhum ataupun Allahyarham Osman Awang. Jawa itu Melayu, Banjar itu Melayu, Mamak itu Melayu, Arab ini Melayu. Apa lagi Datin? Siapa lagi? Kan? Jadi adakah Melayu ini dipinjamkan daripada bangsa-bangsa lain menjadi Melayu, dan adakah faktor pendatang ataupun pemberdagangan itu menyebabkan ianya menjadi Melayu? Jadi what is Malays actually, Prof? So kita mulakan dengan silakan yang bagi Profesor Soleha Yaakob. Silakan. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan itu, Saudara Yaakob. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Pekida, kepada pengerusi Pekida Malaysia, Datuk Fuad, pengerusi Pekida Negeri Terengganu, Abang Damak, kepada Tok Endak, Datuk Abdul Razak yang saya hormati, dan kepada pihak Kerajaan Negeri Terengganu lah. Alhamdulillah, ya, kerana menjemput kami lah di sini pada hari ini. Berbalik kepada soalan Yaakob tadi, siapakah kita sebenarnya, bagaimana Melayu itu muncul? Berdasarkan pada hemat kajian saya, sesudah Nabi Adam AS dan pada permulaan selepas banjir besar Nabi Nuh AS, pembahagian bangsa di atas muka bumi ini bukan berdasarkan kepada keturunan darah. Mereka membahagikan nama-nama bangsa berdasarkan kepada hubungan kaum itu ataupun kabilah itu dengan tanah. Sebagai contohnya, mereka menamakan orang Arab itu Araba dan Abara itu adik-beradik, ataupun mengikut pandangan setengah ahli sejarah kuno, mereka mengatakan orang yang sama, bangsa yang sama, kaum yang sama, apabila mereka ini hidup di atas muka di padang pasir, dan mereka kurang mempunyai gunung ganang.
di kawasan padang pasir itu. Jadi apabila kaum itu mengembara di padang pasir, dikatakan itu abara. Abara itu melintasi. Setiap orang yang melintasi akan membina kemah untuk duduk. Jadi namanya arabah. Itu asal perkataan. Hubungan bangsa ataupun kabilah itu dengan alam sekitar, dengan tanah. Begitu juga dengan Indus. Orang-orang Hindu ataupun di lembah Indus itu, mereka dinamakan Indus kerana berhubungan dengan lembah Indus itu. Di antara pertemuan Sungai Jamna dan Sungai Ganges. Itu. Adapun orang Melayu ini dinamakan Malaur itu disebabkan mereka tinggal di tempat tinggi. Itu pembahagian tarikh bangsa pada peringkat awal. Sebelum pembahagian Deutero. Itu proto. Jadi kenapa pula Melayu itu wujud sekarang itu kemudian dibahagikan Melayu, Jawa, Bugis. Kemudian ada bahagian simetik Akadiah, Kildan dan sebagainya. Itu pembahagian kedua. Pembahagian tarikh bangsa yang dilakukan sesudah melalui proses yang tadi. Proses yang peringkat awal itu. Jadi berdasarkan pada soalan Yaakob tadi, Encik Yaakob, maksudnya di sini orang Melayu pada peringkat awal di bahagian sebelah timur ini, siapa yang tinggal di tempat tinggi di atas bukit, di Banjaran Titiwangsa, di kawasan Funan, kawasan Patani yang ada itu dan di kawasan di Indonesia itu sendiri dikenali sebagai Malayu atau Malau atau Malaur. Itu sebab berdasarkan kajian saya. Itu peringkat awal. Tetapi bila pembahagian bangsa bermula, sesudah itu. Dikenali sebagai Jawa, kena duduk di tempat Jawa, Madura, kan Madura, Bugis kan daripada Sulawesi, Aceh pula kerana di Aceh itu baru. Dan dikatakan Melayu itu berada di Jambi, baru dinamakan. Ada Sungai Melayu katakan di Jambi, baru. Saya bercerita kuno. Tapi yang baru ini adalah Deutero. Itu takrifan umum. Kemudian, siapakah yang menamakan kita? Sekarang ni ya, siapakah yang menamakan Encik Yaakob ni adalah Yaakob. Bukan Yaakob sendiri. Yang menamakan dia adalah mak ayah dia. Masa tu dia kecil lagi, macam mana dia nak namakan diri dia? Begitu juga dengan kita. Siapa menamakan kita ni Melau? Orang yang the first civilization. Atau kena faham tu. The first civilization menamakan kita Malaur. Menamakan orang yang duduk di Indus, orang Indus. Menamakan orang yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat di pada pasir bernama Araba dan Abara atau Ibrani. Itu takrifan peringkat asal. Itu Encik Yaakob. Jadi sekarang ini kita baru tahu, oh begitu takrifannya. Jadi di sini sudah ada orang. Di sini sudah ada orang sebelum datangnya orang-orang daripada Indus, daripada Abara, Araba tadi dan daripada Sungai Kuning. Sungai Kuning itu adalah Cina. Kita ini sudah ada. Kita adalah bangsa tua. Sebab kita sudah ada di tempat tinggi. Kenapa duduk di tempat tinggi? Bukankah orang Melayu itu menangkap ikan, menjadi nelayan? Sebenarnya tempat tinggi kerana itu semasa dia menjadi nelayan itu adalah pulau. Gunung-gunung itu menjadi pulau apabila airnya tinggi. Apabila air kurang, orang daripada jauh nampak kita berada tempat tinggi. Itu basic idea. Itu peringkat awal. Ya. Okay. Terima kasih yang bagi Profesor Dr. Solihah. Jadi maknanya Prof, tanah ini penduduk asal dia adalah orang Melayu. Tak selesai lagi Profesor. Jadi tanah ini maknanya tanah kita. Orang Melayu adalah penduduk asal tanah ini. Orang yang tinggal di atas tempat tinggi yang dikenali sebagai Melayu itu adalah penduduk asal yang telah wujud. Sebab itu sebelum banjir besar sudah ada pergerakan daripada Mesopotamia ke sini. Sebab tu kita jumpa McClellan berusia 14,000 tahun. Kita jumpa Perak Man berusia 10 hingga 11,000 tahun. Kalau ikut tukar kepada BC, McClellan itu 14,000, dia kena tolak kepada 2,000. Maknanya dia 12,000 BC. BC itu apa? Okey, BC adalah sebelum lahirnya Nabi Isa, before Christ era. Jadi maknanya sebelum kelahiran Nabi Isa, kita panggil BC. BC. Before Christ. Before Christ era. Sebelum Nabi Isa lahir. Yes.
Oh. Selepas Nabi Isa dipanggil AD. AD. Anno Domini sebenarnya. Maksudnya itu bahasa Latin. Kita boleh fahamkan dia adalah sesudah lahirnya Nabi Isa. Dia bukan after that nah. Dia after delivered. Maknanya lepas lahir Nabi Isa lah. Dia consider sebagai dia hujung BC adalah 1 BC. Selepas 1 BC, 1 AD. BC ini dia menurun. Sebenarnya kita dapati ada tempayang yang telah dihadiahkan kepada Tom M. Tun Mahathir? Tun Mahathir Mohamad. Dan Tom M simpan benda tu di galeri Perdana. Okay. Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Dan memang ada, saya dah tengok benda tu. Dan dia tulis The Origin of Malays. Tempayang itu, bukti wujudnya The Origin of Malays yang berusia 6,000 BCE. 6,000 BCE makna 6,000 tahun sebelum lahir Nabi Isa. The Origin of Malays. Yes. Ada lagi siapa? Jadi bermakna Melayu ni dah ada 6,000 orang BCE. ataupun darah Melayu ni dia dah ada 6,000 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Yes, sebelum Allah Nabi Isa. Akbar. Bermaksud kalau kita kira berapa tahun tu Yaakob? 6,000 campur 2,000. Oh, 8,000 dah. 8,000 tahun sudah ada bukti The Origin of Malays berdasarkan kepada penemuan tempayang. Tempayang tu besar. Besar. Yang ada tu masih ada simpan. Dan bukti yang lain kita dapati kita temui bangkai kapal yang ditemui di China berusia 8,000 tahun, tapi kapal itu daripada Mesopotamia. Sudah ada pergerakan besar dan pergerakan yang sibuk daripada Mesopotamia ke China. Dia ikut jalan mana tu Yaakob? Dia tidak ikut jalan Selat Melaka. Masa tu Selat Melaka tak buka lagi. Selat Melaka baru buka sekitar awal ED. Maksudnya dia mesti lalu kawasan Kera ataupun Sungai Batu. Saya tanya Prof Mokhtar, boleh lalu tak kawasan Kera Prof? Kapal-kapal besar? Tak boleh sebab kawasannya berbukit-bukau. Dia hanya boleh dilalui dengan kapal yang kecil. Sungai Batu di Sungai Batu di Kedah. Sungai Tani. Sekarang ini yang ada di Merbuk tu. Ya, itu ada. Kami orang tak percaya dan membangkang kata-kata kita kan. Tetapi bukan saya seorang yang sebut. Ini adalah ada kajian dalam buku yang disebut oleh Profesor Suzuki Takashi. Profesor Suzuki Takashi daripada Jepun. Dan dia telah berjumpa dengan Prof Mokhtar dan sebagainya. Dan saya pernah bincang dengan Prof Mokhtar. Memang ada 3 sungai. Daripada Sungai Batu itu, 2 sungai tembus ke Teluk Siam dan 1 sungai tembus ke Kelantan. Sebab itu kita dapati Ibnu Battutah datang ke Kelantan melalui Keluar Kerai. Oh. Dia lalu maksudnya dia daripada daripada Pasai. Kan Ibnu Battutah sekitar 1542 tidak silap salah. Dia datang daripada Mesopotamia, ya. Dan dia singgah di Pasai. Ketika dia singgah di Pasai itu, dia telah meneruskan perjalanannya ke Patani dan ke Champa. Dia ada sebut itu, ke Patani dan Champa. Dia melalui Sungai Batu itu. Sebab dia lalu ke Kuala Kerai. Dia singgah Kuala Kerai. Macam mana dia tidak melalui Sungai Batu? Sebab Kuala Kerai di 1300 itu. 1300 bermaksud sudah ada pergerakan. Dan dia menceritakan macam mana dia berjumpa dengan dengan ramai orang di situ. Dan antaranya Puteri Adruja. Dan puteri itu dia kata bercakap dalam bahasa Arab dan Turki. Maksudnya di sini 1300 kita maklum bahawasanya hubungan tanah Melayu kita ini Nusantara dengan Turki telah berlaku. Tetapi ini tidak disebut dalam buku-buku kita dan tidak diberitahu kepada generasi kita. Apa yang kita dapati hanya disebut 1400 ke atas. 1400 ke atas ialah dia sebut pasal Parameswara dan pasal Hang Tuah. Betul? Saya sendiri pun minta maaf Datuk minta maaf, saya nak mendalami apa yang isi-isi yang dilontarkan oleh Profesor. Saya sendiri pun mengetahui sejarah bangsa saya ini bermula dengan Parameswara. Sebab itu yang saya diajar di sekolah dulu. Jadi data-data yang Prof Solihah keluarkan pada malam ini adalah data-data yang saya tak pernah dengar sebelum ni. Sebab tu saya tanya tadi tu. Dulu kita tahu bahawa Melayu ini merupakan mic. Okay. Melayu ini merupakan datang daripada Funan. Itu data yang kita dengar daripada orang. Tapi bila Prof cerita benda ni, satu perkara yang subhanallah, sangat hebat bangsa ini. Ya, sebenarnya apabila cerita Parameswara itu pun sendiri, kita perlu teliti lagi siapakah Parameswara sebenarnya.
Sekiranya alam Melayu itu telah wujud lebih lama dan kerajaan di Pasai itu sebenarnya sudah ada sultan yang beragama Islam sekitar 1267. Tahun 1267 sudah ada sultan di Pasai itu dan sudah ada agama Islam di situ, iaitu Sultan Malikuz Zahir. Maksudnya agama Islam sudah sampai sebelum itu lagi. Dia bukan pada hari pelantikan raja itu menjadi sultan. Maksudnya di sini kita dapat data bahawasanya Sultan Muzaffar yang mula-mula dalam buku catatan sejarah bahawasanya mula-mula memeluk Islam sekitar 1136. Maksudnya dia boleh pergi ke belakang lagi. Islam itu sudah sampai sebab kita dapati bahawasanya ada kubur di Barus. Kubur di Barus itu sekitar, ingat saya Datuk, 36 Hijrah. Maksudnya 36 Hijrah itu sudah awal. Kenapa kita dapat data ianya 1136 yang Sultan Muzaffar itu seolah-olah itulah pertama kali Islam datang. Sekiranya 1136 itu kita akui, kita pegang yang tu, Sultan Muzaffar telah masuk Islam, para mesyuarat 1300. Takkan para mesyuarat itu masih lagi beragama Hindu? Betul juga kan? Kita kena ikut timeline itu, dia memberi detektor tau. Detektor sebagai di mana kelompongan ataupun kesalahan dari sudut fakta. Okey, Prof. Saya kena hentikan Prof Saleha sebab dia bila dah kena soalan-soalan macam ni, jawapan-jawapan yang padu-padu ni. Sebab bila Prof mengeluarkan data-data bahawa ada orang Islam bertapak di tanah Sumatera, Pasai, di Pasai ketika itu tahun 600 lebih, 700 lebih. Zaman Nabi dah ada orang Islam. Takkan para mesyuarat datang Melaka 1300 dalam keadaan dia bukan Islam? Allahu Akbar. Ini data sejarah banyak kita kena cek balik ni. Okey ya. Baik. Kita henti buat seketika untuk Profesor. Sekarang ni kita nak berbalik kepada yang bagi Datuk Dr. Al-Amin. Dr. Al-Amin ini merupakan pakar dalam bidang persenjataan Melayu. Datuk, saya apa yang kita dimomokkan ataupun diwar-warkan dari saya kecil lagi. Contohlah saya ambil satu fakta sejarah. 1511 Melaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi kita diwar-warkan bahawa kuasa besar Portugis datang dengan meriam dia. Datang dengan kehebatan dia. Jadi orang Melayu lawan dia dengan tombak, dengan keris dia. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sikit tu. Sistem persenjataan, apa itu? Gambarkan apa itu senjata orang Melayu. Silakan Tok, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Hadrati Allah, Tuan Moderator, rakan ahli panel, Prof, seterusnya kepada seluruh divisi kehormat dan seluruh para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru silat, pesilat-pesilat dan semua muslimin muslimat, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian ya. Okey, sebelum kita jawab mengenai tombangnya Melaka 1511, saya suka nak cerita dulu mengenai senjata Melayu ya. Senjata Melayu itu ada 7. Okey, dan suka ke tak suka, orang nak terima ke, orang kat luar nak terima ke tak, kita bangsa Melayu paling banyak senjata. Okey, berbagai-bagai. Okey. So senjata Melayu kita ada 7. Yang pertama apa dipanggil sebagai sepegang. Okey, sepegang ni yang pertama dipanggil apa yang dipanggil sebagai segenggam. Segenggam ni berbagai-bagai. Kita ada lawi ayam, lawi itik, kita ada kerambit, kita ada kuku harimau, kita ada apa lagi? Baladau dan sebagainya, buku 5 lah dan sebagainya kan. Mana segenggam. Okey, segenggam. Yang keduanya senjata Melayu itu adalah sepegang. Sepegang ni apa yang kita pegang? Contoh keris. Keris pula berbagai-bagai keris tuan-tuan sekalian. Keris kalau Semenanjung ni keris Melela, keris Carita, keris Pandai Saras, keris Beko lah, keris macam-macam keris. Okey, tekpi itu semua adalah sepegang. Kemudian yang ketiganya senjata Melayu itu adalah selengan. Selengan ni parang. Parang berbagai-bagai parang. Ada ladeng, ada parang Johor, ada parang Sumanik, ada parang apa lagi? Parang buaya berenang, ada parang apa lagi? Buaya tembaga, ada macam-macam lagi penjenis parang. Kan? Okey. Kemudian yang keempat adalah setangan. Setangan ni pedang. Pedang macam-macam pedang pula kaum Melayu kita ada. Macam-macam pedang. Kan? Ada pedang Cinangkas ada
Ada pedang apa lagi? Macam-macam lah. Depan saya itu Tok Guru Silat. Kita boleh namakan atau boleh kongsikan nanti apa senjata-senjata Melayu dan cara permainan dia. Dan dia bukannya untuk perhiasan permainan ataupun tatu seni. Okey, sundang. Okey, satu-satunya pedang yang identiti Melayu, sundang. Kan? Itu setangan. Kemudian yang kelima kita panggil sebediri. Sebediri ni tombak. Tombak macam-macam pula tombak jenis ada. Ada tombak untuk membaling, ada tombak untuk bertempur. Dia punya mata ada yang daun sirih, ada yang daun buluh dan macam-macam lagi. Nanti Tok Guru kita boleh kongsikan. Betul. Okey. Kemudian yang keenam senafas. Senafas ni contoh macam memanah. Memanah senafas kan? Tak nafas macam tu juga dengan istinggar. Istinggar ni masih senjata api Melayu kan. Maknanya kalau tok ndak kita biasa dalam maknanya ilmu senjata pistol kan, kalau nak menembak ni dia kena nafas antaranya, bukan boleh tak tepat, tak boleh kan. Dia kena counter nafas. Antaranya adalah senapang orang Melayu kita. Meriam juga dia panggil senafas. Jap. Datuk cakap apa tadi? Senapang? Senapas. Tak. Senapang Melayu. Orang Melayu ada senapang ke tau? Ada istinggar ataupun ada banyak lagi lah nama. Melayu ada senapang kita. Ini benda ni kita tak tahu sebab nanti saya cerita kenapa benda tu boleh hilang daripada kita. Okey. So kita ada segenggam, setangan, selengan, segenggam, sepegang, setangan, seberdiri, kemudian senafas. Okey. Kemudian yang keberapa tu? 7. Berapa dah? Yang keenaman. Dan yang ketujuh kita ada panggil serasa. Serasa ni benda yang tak nampak tapi boleh dirasa. Contohnya yang zahir ni adalah racun. Sampai Mak Saleh, orang putih orientalis kaji mengenai racun orang Melayu. Macam mana orang Melayu buat racun dekat senjata tu. Ingat tak kisah Rosli Debi tikam dengan satu tikaman badik Sarawak British punya resident. Satu tikaman habis. Kan? Itu ilmu serasa. Itu belum lagi dipanggil ilmu hikmah Melayu. Ilmu hikmah Melayu lagi macam-macam. Kita ada cerita 13 Mei ketika peperangan pedak parang terbang. Kan? Benda tu benda yang bukan cerita dongeng. Saksi hidup banyak yang tengok. Kan? Masih lagi orang boleh lihat. Kan? Maksudnya benda yang begitu. Saya bersama dengan Museum Al-Quran Naratiwat. Dia telah berjaya mengumpulkan 39,000 manuskrip Melayu. Didigitalkan. Termasuk ilmu hikmah orang Melayu. Kan? Jadi saya bincang dengan pengarah museum tu, antara yang museum tu Ustaz Lutfi tu, saya kata okey, apa beza kita? Dia kata daripada kajian dia, ilmu hikmah Melayu semua ilmu putih, maknanya bukan seherah. Kan? Bahagian tanah Jawa, maknanya Indonesia ada yang ilmu putih, ada ilmu hitam. Kebanyakan yang ditulis oleh dan dikumpul tu ada ilmu putih lah, maknanya yang bukan ilmu sihir. Kan? Sampai dia kata okey, orang Melayu kita pandai bentikan darah. Kan? Orang Melayu kita pandai, ada satu manuskrip hikmah tu, bila perut terburai, dulu kan kena, kalau sekarang ni kena pergi hospital, jahit lah. Boleh susun balik usus tu. Kan? Dan ada herba-herba yang boleh mencantumkan balik tu. Kan? Jadi kita kenal dengan kain cindai. Kan? Yang kain tu ada herba yang boleh membentikan darah. Itu semua dipanggil ilmu serasa. Jadi maknanya nak ceritanya, maknanya ilmu Melayu tu, senjata Melayu tu memang berbagai-bagai. Daripada segenggam sampai kepada serasa. Dan lepas saya Tok Guru Silat banyak. Mungkin boleh kongsikan satu hari nanti kita jemput dia orang kongsikan pula cara permainan. Macam contoh keris tajung. Keris tajung ni satu keris yang daripada Patani, ulu tajung tu. Kan orang Siam nak claim bahawa itu adalah heritage dia. Kalau kita kata okey heritage orang Thailand tapi Melayu Patani, okey. Ini dia kata heritage dia. So orang Melayu kita sana cabar. Kalau betul itu heritage orang Siam, dia daftar dalam UNESCO, tunjukkan cara permainan. Mana tomoy, mana pakai tomoy yang dia pakai ni, pakai keris tajung. Kan? Mana tunjukkan cara main sebab itu bukan hiasan. Itu adalah senjata. Ada orang Melayu cara menggunakan. Orang Melayu kita selatan Thailand boleh tunjuk macam mana cara main dia. Kan? So maksudnya itu senjata Melayu. Okey, balik pada soalan tamu moderator kita. Okey. Habis itu hebat sangat. Ada serasa, ada sepegang, ada setangan. Kenapa kalah 15-11? Saya tak namakan kita kalah. Kan? Yang katakan kita kalah adalah orientalis biar kita punya jati diri itu jatuh. Perjuangan terus menerus sampai Portugis surrender, serah kat Belanda. Perjuangan penentangan terus menerus. Belanda datang terus menerus kita berlawan dan menentang. Dan akhirnya Belanda juga surrender. 1824 diserah pada British pula. Jadi maknanya bukan kita kalah. Ada kalah, ada menang. Tapi dalam kata Ibnu Khaldun katakan, maknanya sejarah ditulis oleh orang yang dominan menang. Sebab itu dia kata dialah menang lah. Tapi tak. Banyak dia orang gugur dekat Aceh, dekat Portugis, dekat sini sendiri pun, dekat Melaka, kat mana-mana banyak.
yang dia orang juga maknanya jatuh dan juga maknanya kalah dalam peperangan dan sebagainya. Tapi maknanya Portugis tak tahan. Bagi pada Belanda, Belanda pun tak tahan. Bagi pada British, British pandai. Sebab British ni dia kan terkenal dengan dua. Satu permainan catur, dapat tawan ketua, kalah semua satu pasukan. Satu lagi pecah perintah, dua benda. Sebab tu dia pandai, dia tak bertentangan, dia tak betul-betul berlawan. Dia nak berlawan, style catur. Kita kalahkan king dia. King kalah, king semua kalah. Satu lagi pecah perintah. Jadi maknanya saya tak setuju kalau kita kata kita kalah. Sebab kita tetap melawan. Kita tetap bertarung, kita tetap berlawan dan kita tetap melahirkan generasi yang berjuang untuk mempertahankan tanah air ini. Sebab bukti dia orang datang ke sini dengan 3G, anak-anak tingkatan 3 kita belajar. Gold, glory, gospel. Kenapa tak berjaya menggospel ke orang Melayu? Mengkafirkan orang Melayu. Itu semua adalah kerana pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita terus berjuang. Tak semacam mana kota fi amanillah ataupun Manila. Apabila Raja Sultan Sulaiman syahid, jadi orang-orang dia jadi lemah semangat. Akhirnya berjaya dikafirkan di sana. Tapi perjuangan Melayu Filipina disambung oleh Sultan Kudrat. Daripada Mindanao, Kudrat tidak berjaya dikafirkan. Sebab perjuangan itu tetap ada. Betul. Maksudnya, jadi saya tak kata kita kalah. Tapi kita terus tetap berjuang. Kita terus tetap melawan. Sampai akhirnya maknanya kita dapat satu iktirafan sebuah pembentukan sebuah negara yang merdeka daripada sudut takrifan moden lah. Tapi alhamdulillah. Tapi perjuangan itu tetap diteruskan. Sebenarnya orang Melayu kita memang senjata dia memang sangat-sangat hebat. Nanti lagi kita akan cerita mengenai besi-besi. Saya kaji besi-besi. Senjata Melayu tu Masya Allah. Lagi luar biasa. Datuk, hold jap. Tunggu dulu. Kita ada next sesi-sesi seterusnya. Jadi apa yang Datuk Dr. Al-Amin cuba sampaikan kepada kita sebenarnya ialah bangsa kita ini dan ditambah pula dengan data sejarah asal bangsa kita ini, ini bukan cerita main-main Prof. Ini bukan cerita main-main bangsa Melayu ni. Jadi bangsa Melayu ini sangat hebat dengan sejarah dia yang ulung, tapi dia ada agamanya pula di situ, Prof. Jadi saya nak relate sikit tentang Islam ni, sebab orang Melayu dan Islam ni dia tak boleh lari. Saya ada satu soalan untuk Prof. Umum mengetahui bahawa Islam ini wujud zaman Rasulullah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, maka kita terima Islam dan itulah tahun bermulanya perkataan sebuah agama yang dipanggil Islam selepas Rasulullah. Saya nak tanya Prof, Nabi Isa ni agama apa? Kalau Muhammad baru mula Islam, Nabi Ibrahim tu agama apa? Yang Allah Ta'ala utuskan 25 Rasul, kalau Rasul yang ke-25 tu baru bawa Islam, lagi 24 Rasul tu bawa agama apa, Prof? Silakan, Prof. Okey, terima kasih soalan itu, Yaakob. Sebenarnya perkataan yang sesuai untuk Islam itu adalah ad-din. Agama untuk Islam yang dibawa, yang penyudahnya ialah oleh Nabi Muhammad SAW disebut ad-din. Manakala untuk agama, untuk syariat untuk Nabi Ibrahim disebut millah. Millatu Ibrahim yang disebut dalam Quran, ataupun kita sebut syariat juga. Tetapi selepas itu iaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi dan seterusnya, Nabi Isa, Nabi Zakaria dikenali sebagai syariat. Sebenarnya perkataan agama itu adalah perkataan Sanskrit yang digunakan untuk agama Hindu dan agama Buddha. Itu perkataan agama tu bukannya perkataan din, bukan punya dalam budaya kita. Ia adalah perkataan Sanskrit untuk digunakan kepada agama Buddha dan Hindu. Jadi seelok-eloknya kita menggunakan perkataan din. Din itu maksudnya Islam, way of life. Saya pun. Okey. Kalau agama itu ia cabaran yang kecil, tapi bila disebut din, ia adalah way of life. Disebut syariat, maksudnya ia adalah way of life pada ketika itu, pada zaman Nabi itu. Jadi sekarang ini Nabi Ibrahim alaihissalam millatuhu adalah Hanifah ataupun kita sebut syariat. Itu adalah Hanifah. Sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam, okey, apa maksud Hanifah? Hanifan musliman. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah, itu kena faham sikit bahasa Arab tu. Ma itu bermaksud negatif, nafi.
bukanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau tak ada ma, dia jadi adalah. Itu dalam sudut nahwu Arab tu. Dalam ayat Quran dia sebut makana Ibrahimu. Bukanlah Nabi Ibrahim itu. Tetapi kalau tinggalkan ma, tak baca ma, dia akan kana Ibrahim. Adalah. Itu yang ramai tak faham. Itu yang saya pun dengar. Ibrahim tu Yahudi. Ramai yang dengar kan. Sebab dia tak faham ayat ni. Nabi Isa Kristian. Dia tak faham ayat ni. Allah Ta'ala dah sebut dah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani. Walakin kana Hanifan Muslim. Tetapi baginda adalah Hanifan dan Musliman. Hanif, agama Hanif dan Musliman. Berfahaman Hanif, kepercayaan Hanif. Dan Hanif ini adalah sama akidahnya dengan Islam. Musliman tu ada dah selepas Hanif Musliman tu. tu ada. Maksudnya kalau dari kaedah nahwu, Musliman itu sifah kepada Hanif. Hanif itu mausuh kepada Musliman. Maksudnya bila disebut Hanif, itu adalah Musliman. Adalah Islam. Disebut Islam, itu adalah Hanif. Tetapi Ibrahim pada waktu itu dikenali sebagai Hanif. Dan selamat. Hanif itu lurus. Lurus dan selamat. Itu Ibrahim. Wa ma kana. Disebut, Allah Ta'ala sebut sekali. Dan bukanlah wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah orang-orang yang musyrik. Maksudnya Yahudi dan Nasrani itu musyrik. Dia tegaskan sekali lagi kenyataan yang terakhir itu. Maksudnya di sini Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Hanifan Musliman. Orang berfahaman kepercayaan Hanifan yang Islam. Dan dia adalah Islam. Sifah kepada Hanif itu mesti Islam. Menyembah Tuhan yang satu. Menyembah Tuhan yang satu. Kemudian macam mana pula yang Nabi-Nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam? Kena ingat Nabi Ibrahim itu dia melahirkan Bani Israel. Dia berkahwin dengan Sarah melahirkan Ishak. Di bawah Ishak dia melahirkan Bani Israel. Apabila Ishak melahirkan Yakub dan Esau. Nama abang kepada Nabi Yakub Esau. Dan di sinilah pihak-pihak yang musyrikin, dia cuba orientalis, cuba tashwih ataupun memesongkan pahaman masyarakat dunia mengatakan Esau itu adalah orang Roman dan dia ialah melahirkan Yahudi. Bukan itu. Esau itu abang kepada Nabi Yakub, dia ada kembar dan dia lahir dulu. Nabi Yakub yang kedua. Esau itu berkahwin dengan anak Nabi Ismail alaihissalam bernama Basmah. Anak Nabi Ismail kan ada 12. Pertama Qaidar, Nabatin itu. Kemudian dia ada anak perempuan bernama Basmah. Ada satu dua. Dan berkahwin dengan Esau. Macam mana ada pihak mendakwa Esau itu keturunan lahirkan Roman. Roman itu kan daripada Yafid itu. Banyak data-data telah diseleweng yang mana orang tak mampu nak kaji data-data yang kecil itu. Dan data-data yang kecil itu telah mengubah pemikiran manusia dan generasi yang ada dekat muka bumi ini. Dan kita tak mampu nak ubah itu disebabkan dia menguasai semua teknologi. Letak dalam Google, letak dalam buku-buku, ubah buku sejarah. Jadi macam mana kita nak detect tu? Dia kena ada researcher yang deep understanding kepada info itu. Dia telah tashwihkan di situ. Dia dah tashwihkan, dia telah selewengkan yang Ibrahim tadi. Tapi kita ada ayat Quran, alhamdulillah. Allah Ta'ala dah kata, makana Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Oh ya, Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani. Ibrahim orang Iraq lah, duduk dekat Ur. Perkataan Ur itu ada kaitan dengan Malaur kita ini. Itu dia. Itu ada kaitan. Jadi saya pergi kepada linguistik. Sebenarnya itu adalah bahasa Akadi kuno. Dan Akadi ini bahasa Nabi Ibrahim. Siapakah bahasa Akadi? Dia merupakan Semitic language. Dia merupakan Semitic language. Dan dia adalah first civilization. Jadi kita kena pegang first civilization. Kalau ada orang lain ambil, itu adalah dia kata bahasa mereka. Kemudian dia ambil daripada yang tu. Yang daripada first tu. Kita kena pergi yang first. The second mesti ambil yang the first. Jadi Nabi Ibrahim tidak bertutur dalam bahasa Arab. Nabi Ibrahim bahasanya bahasa Akadia. Apakah bahasa Akadia? Saya ada tulis dalam buku saya, Revolusi Bahasa Raksasa Tamadun. Dia adalah Arabic sound. Arabic sound. Sebagai contohnya, dia kata anta. Dia panggil dalwun.
baldi. Dalwu. Dia tak guna, kita kalau dalam bahasa Arab sekarang, kita kata dalwun. Kita tanwinkan sebab dia tak ada alif lam. Tetapi bahasa Akkadi dia kata dalwu. Dalwu itu menunjukkan ada alif, kononnya itu adalah makrifah. Abun, dia panggil abu. Kita panggil abun. Bila tak ada alif lam, kita panggil abun. Tetapi dia panggil abu. Abah. Abu. Ayah. Amu. Umu. Maksudnya itu bahasa Arab. Jadi penggunaan bahasa ini sebelum Mesopotamia. Penggunaan bahasa ini adalah tamadun pertama iaitu Mesopotamia. Dan Nabi Ibrahim orang Mesopotamia. Dia berasal pada Ur. Kan di Mesopotamia sampai sekarang ada wilayah sesudah banjir besar Nabi Nuh. Dia terbahagi wilayah yang tertentu antaranya Ur, Uruk, Kish, Lagash, Dilmun, Syurupa. Jadi bandar-bandar ini ada. Dan orang Nabi Ibrahim berasal daripada Ur. Epik Gilgamesh daripada Uruk. Nampak tak? Jadi epik Gilgamesh dia menceritakan tentang banjir besar. Dan setengah pendapat bersetuju itu adalah banjir besar Nabi Nuh AS. Dan Nabi Ibrahim hidup sesudah itu 2000 tahun. Banjir besar dalam 5000 BC. Nabi Ibrahim sekitar 2500 hingga 2000 BC. Betul. Lebih kurang itu. Jadi penceritaan itu kita tahu. Saya tak tahu kenapa setengah-setengah daripada kita orang Malaysia ini ada yang mahu tahu, ada yang menentang, ada yang mengatakan itu adalah dongeng. Itu bukan dongeng, itu memang tercatat. Jadi saya rasa kita kena buka fikiran kita. Sudah tiba masanya kita mengetahui tentang benda-benda yang ada tercatat dalam kitab-kitab klasik ini. Even dalam orientalis pun ada yang menceritakan benda yang betul. Saya rasa kita kurang mengkaji tentang alam antiquity ataupun ancient ini. Jadi Prof, data-data yang Prof buka ini adalah data-data yang selama ini saya sendiri tak pernah belajar. Okay. Bermakna kata-kata Prof ini mengatakan bahawa Mesopotamia itu adalah sebahagian daripada penganut agama Hanif. Hanif. Prof setuju dengan fakta tersebut? Yes. Gini, buktinya kalau kita tengok, saya kaji the Dictionary of Mesopotamia. Okay. Dalam dictionary itu ada gambar-gambar statue, gambar-gambar patung yang dijumpai di Museum Ashurbanipal. Ashurbanipal ini terletak di Iraq, di Babylon itu, dan banyak lagi museum-museum lain. Kebanyakan patung-patung yang kita jumpa itu sedang solat, sedang berdoa. Tetapi masalahnya, malangnya sekali ialah yang melakukan kajian itu ambil gambar patung, ambil buat buku itu dan memberi interpretasi ataupun tafsiran kepada patung-patung ataupun statue yang dijumpa itu bukan orang Islam. Jadi dia memberi pentafsiran dalam pahaman dia. Masalah sekarang pentafsiran dalam memberi pahaman apabila melihat sesuatu batu bersurat, apabila melihat kepada statue-statue itu, dia buat macam ni, ini berdoa. Dia buat macam ni, ini salat. Betul. Ada patung-patung itu. Dan saya sudah, ini orang Islam. Ini percaya pada agama yang satu. Dalam the Dictionary of the Mesopotamia tu dia kata they pray. They pray je lah. Dia tak boleh nak explain lagi sebab dia bukan Islam. Dia tidak ada background yang kita ada. Dia kata they pray. Saya sebagai pengkaji Islam, saya kata, ni orang ni tengah semayang. Ini tengah berdoa. Dan mereka itu adalah pembesar-pembesar di istana. Wakil raja-raja. Dan ada raja-raja. Hingga kan Raja Hammurabi itu adalah agama Islam. Hammurabi itu? Agama Islam. Hammurabi itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang satu. Dia adalah monoteis. Dan kita jumpa batu bersurat dia. Batu bersurat Hammurabi ini masih ada lagi dibawa ke Museum Louvre di Perancis. Dia tinggilah dia dalam bentuk batu hitam, dalam bentuk jari. Jadi dia tulis kat situ semua hukum-hukum kaedah syariah, kanun, jenayah. Betul. Sebagai contohnya, ada undang-undang Hammurabi? Ya, sebagai orang law dia akan tahu benda ni. Maksudnya law ataupun undang-undang syariat itu sudah ada ketika zaman Hammurabi. Sebagai contohnya, jangan membunuh. Bunuh dibalas bunuh. Itu qisas. Qisas, betul. Jangan menderhaka kepada ibu bapa. Jangan melihat kepada rumah jiran lebih dari sepatutnya. Jangan menghina isteri jiran. Jangan menghina binatang peliharaan jiran. Sudah ada. Mesopotamia? Yes. Dan satu lagi dia kata, jika anda ada mempunyai hamba abdi, selama 7 tahun anda mesti membebaskan hamba abdi itu. Dan maklumat ataupun catatan ini telah disebut di dalam Ten Commandments. Ten Commandments dalam Torah dia kata itu adalah daripada Nabi Musa AS. Sepaham saya,
Bila Nabi Musa AS turun daripada gurun Tur Sina itu, dia telah memecahkan, dia telah hempaskan 10 alwah yang dia dapat itu. 10 alwah. Alwah itu dalam bentuk kepingan batu. Okay. Ketika kan Nabi Musa minta nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak dapat tengok, pecah bukit, kemudian dia pengsan. Apabila dia bangun, dia dapat 10 alwah. Apa maksud Taurat, Yaakob? Taurat itu maksud, Taurat itu dasar kata nur. Nurrah, Taurah, Turrah. Maksudnya di sini, dia bermaksud cahaya. Kenapa dia maksud cahaya? Apabila ada pancaran cahaya ke atas batu itu. Menulis hukum-hukum yang jangan membunuh, jangan menharka kepada pencipta. Sekiranya anda mempunyai sekian-sekian, anda kena buat begini, begitu dan begini. Itu disebut dalam 10 alwah itu. 10 alwah maknanya Nabi Musa AS menerima 10 kepingan batu. Ketika dia turun itu, dia kan turun lewat. Kaum dia yang 70 orang dah sampai ke bawah. Apabila dia turun, dia tengok Samiri sembah lembu emas, dia terlalu marah. Sebab dia duduk ke atas sana dah 40 hari. 30 hari dia puasa. Kemudian dia makan daun-daun tu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ditegur oleh malaikat. Wahai Musa, kenapa kamu makan daun-daun tersebut? Sedangkan mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Kamu diarahkan puasa 10 hari lagi. Maka Nabi Musa puasa 10 hari lagi, cukup 40 hari. Sebab itu kita jumpa dia puasa 40 hari, asalnya 30 hari. Jadi bila dia turun itu dipecahkan, yang menjadi masalahnya macam mana boleh ada the Ten Commandments sekarang sekiranya pecah. Ada setengah orang mengatakan dia tak pecah. Dia boleh dicantum-cantumkan balik. Tetapi bagaimana dia ingin mencantumkan balik? Sekiranya dicantumkan balik, berlaku peperangan demi peperangan sesudah itu. Serangan demi serangan. Dan Nabi Musa AS tidak pernah masuk ke Palestin. Tidak pernah, dia sakit. Sebab itu dia arahkan Yusha bin Nun masuk ke Palestin. Dan ketika Yusha bin Nun ingin membuka kota Ariha itu dekat Jericho itu. Dekat Jericho, membuka kota, dia minta dipegungkan matahari sejam. Itu memang ada catatan dalam tafsir-tafsir. Ya, maksudnya di sini ada bukti-bukti menunjukkan matahari itu yang bergerak. Okey, Prof. Jadi bermaknanya the first civilization ataupun peradaban manusia yang pertama ni adalah Islam lah, madam. Islam. Tetapi betul, dalam Prof? bentuk Islam itu ya. Nama yang terakhir maknanya itu din orang Islam. yang berakidahkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya. Jadi sekarang ini daripada Nabi Musa dipanggil syariat Musa. Kemudian pergi kepada Nabi Daud. Kena ingat antara Musa dengan Daud dia ada raja, iaitu Raja Talut dan Jalut. Hasil daripada selepas kewafatan Raja Talut itu, maka Nabi Daud mengambil tempat. Kemudian sesudah Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS itu semua ada syariat masing-masing. Mengikut kesesuaian pemikiran ummah kepada ketika itu. Kemudian daripada Nabi Sulaiman AS kan, dari Sulaiman 980 BCE. Maknanya dia nak turun kepada Nabi Isa AS 1 AD itu melalui lebih kurang 1000 tahun. Betul. Jadi dalam masa 1000 tahun mempunyai nabi-nabi yang ramai. Betul. Dan kebanyakan mereka daripada, boleh katakan mereka kesemuanya daripada Bani Israel alaihissalam. Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan daripada anak Nabi Yaakob tadi. Betul. Bagaimana pula Yahudi? Pada kajian saya, Yahudi ini adalah orang di luar Bani Israel itu. Orang yang datang daripada berbagai-bagai tempat, nak duduk di Palestin, nak duduk berdekatan dengan Bani Israel. Yang mana keturunan Nabi-Nabi. Kalau dia berkahwin, tak ada masalah. Itu kita tidak bincang itu. Kita bincangkan darah asal itu. Yahudi bukan Israel. Bukan Bani Israel. Bukan. Pahaman saya, Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yaakob alaihissalam dan anak cucu dia tu. Yahudi ini orang luar yang datang untuk berdekatan dengan para anbiya. Dan mereka ini pada peringkat awal berbagai bangsa, daripada Rom, daripada Habsyah, daripada Babylon, daripada Parsi. Mendekati Bani Israel ini. Di kalangan sebab nak duduk dekat nabi-nabi. Sebab Bani Israel ramai anbiya. Keseluruhan daripada Bani Israel itulah anbiya. Jadi itu yang saya faham. Sebab itu saya meletakkan Yahudi itu satu istilah ataupun ideologi. Dia macam kapitalis. Betul. Macam kapitalisme, macam komunisme. Satu pemikiran. Satu pemikiran. Dan fahaman. Akhir-akhir ini, hujung-hujung dunia, ada orang mengaku mereka itu Israel. Zionis lah. Itu satu ciptaan sebenarnya. Betul. Mereka mencipta untuk mengambil Palestin itu. Sebenarnya Palestin
Palestin itu pusat segala rahsia. Ustaz Amin, Dato' Amin tahu benda ni. Pusat segala rahsia. Okey, Prof. So maknanya Nabi Musa dia ada Taurah, Nabi Daud dia ada Zabur, sehingga Nabi Isa dia ada Injil, sehinggalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran. Pelengkaplah kepada perjalanan Yes. manusia yang Allah Taala cipta daripada Nabi Adam ni. Ya, sebab Allah Ta'ala tak boleh menurunkan Quran di zaman Nabi Isa. Tak boleh nak turun Quran di zaman Nabi Nuh, Nabi Daud dan sebagainya, Nabi Musa. Tak boleh sebab Quran itu tinggi. Sekiranya diturunkan Quran kepada Nabi Musa alaihissalam, umatnya tak boleh terima. Dia tak mampu sebab itu adalah ilmu yang kalau baca Quran sekarang ni pun dia perlukan kepada pentafsiran. Betul. Sebab itu jika kita baca Quran tanpa pentafsiran, dia hanya akan memahami secara surface saja. Very shallow. Dia kena faham dari sudut, macam saya sebut, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Kalau saya tak explain dari sudut tadi, semua orang kata, oh Nabi Ibrahim adalah Yahudi dan Nasrani. Karena itu kalau tidak ada dia akan jadi adalah. Tapi kalau ada dia akan bukanlah. Okey. Clear. Penonton-penonton semua ni? Oh, tengah-tengah duk rancak ni. Itu dia, Allahu Akbar. Dia bila kita dengar ilmuwan berdua ni tuan-tuan. Saya sendiri tergamam kadang-kadang tu nak tanya soalan macam tu nak tanya soalan apa dah. Tapi saya berbalik kepada yang bagi Datuk Dr. Al-Amin. Datuk, saya tahu tanah Melayu ni lah ataupun Asia ini banyak kayu. Jadi saya bayang senjata kita ni bila kita berperang kita guna kayu. Saya rasa Datuk tolong terang sikit tu. Nah, bagi saya clear picture sikit tu. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator, rakan ahli panel, pada seluruh yang hadir pada malam yang berbahagia ni. Tuan-tuan tahu tak, antara orang luar, antara yang awal menulis pasal kita ni adalah satu orang bernama Ptolemy, kurun kedua. Dia gelar dan buat peta tempat kita ni sebagai Aurora Kersani. Okay? Tuan-tuan boleh Google sekejap lagi ni, ataupun Golden Kersani. Kersani ni mana semenanjung. Dalam dunia ni banyak semenanjung, tanah Arab juga semenanjung, tapi Aurora Kersani, Golden Kersani adalah daripada kita. Kita digelar sebagai Golden Kersani, maknanya semenanjung emas. Sebab itu apabila orang-orang barat mengkaji mengenai kita, antaranya dia datang tu gold, gospel dan glory, dia memang nak cari emas. Bertantan emas dia angkut. Okay? Jadi maknanya Ptolemy dah tahu bahawa sebelah kita ni sebenarnya banyak besi-besi ataupun logam-logam yang bagus, terutamanya besi, Aurora Kersani. Sebab itu kalau saya tengok, bila kita sebut mengenai tanah di semenanjung kita ni, bukan saja kayu-kayu yang bagus-bagus, tapi juga dia ada besi-besi yang bagus. Nanti Prof boleh cerita mengenai besi Kalai kan, yang berada di Kedah. Kan? Jadi maksudnya besi-besi yang bagus. Jadi bila tuan-tuan sekalian, bila saya fokus sikit mengenai senjata orang Melayu. Okay. Saya sebenarnya terlibat dengan kajian senjata ni sebenarnya saya tak langsung tau. Di Negeri Selangor, tempat saya tinggal, dia ada satu program, beberapa program. Program dia adalah budayawan dan agamawan memperkasa ahli sunnah. Program itu sangat bagus. Jadi dia kumpulkan geng ustaz-ustaz ni, kena dia kumpulkan geng budayawan. Budayawan ni geng silat, geng keris, geng geng busana. Jadi memang sangat cantik program tu. Dan biarlah gelanggang silat ada kelas agama. Sebenarnya gelanggang silat dah ada tempat. Jadi biar ada ustaz ni datanglah, ngajarlah, kan? Dan biarlah sekolah agama ada belajar silat. Okay? Supaya jangan sampai maknanya sekolah agama belajar seni bela diri bangsa lain. Okay? Jadi ketika dalam program tu, jadi ramailah tok guru silat, orang busana, pakai keris apa semua. Jadi tok guru ni kongsikan. Okey, ini keris ni besi ni apa semua. Anak-anak muda yang berada di depan tu macam gelakkan atuk ni lah. Macam ya je atuk ni kan, besi apa semua, hang tuah ni apa semua. Jadi saya yang berada kat situ, saya tengok budak ni, Kang, nasib baik aku datang sebagai nama agamawan bukan budayawan. Kalau sebagai budayawan, lain cerita. Budak ni, saya katakan, kau tak tahu kau jangan cakap. Okay. Jadi saya kesian tengok atuk-atuk guru silat ni macam budak muda macam, ya je atuk ni, kebelah sebagainya kan. Okay. Jadi maknanya saya balik, saya bincang dengan UTM. Saya kata, okay, ada tak cara untuk kita kaji besi? Dia kata ada. Tapi UTM Johor.
Jadi saya pun bincang dengan TM Johor, okey ada Ustaz, kita ada mission X-ray dan sebagainya, kaji jenis besi. Itulah bermula perjalanan saya kaji senjata. Dan tuan-tuan sekalian, apabila orang Melayu kita menamakan besi ini dengan berbagai nama. Ada besi kursani, besi bersuda, besi bersula, besi bersuda, besi bari semut, ada lagi besi melela, ada lagi besi apa lagi? Besi sayap kumbang, ada besi dakwat sotong, macam-macam besi. Okey, jadi saya dapatkan sampel, saya akan dapatkan sampel, sekali datang bawa 30 bilah. Jadi saya start pinjam, ada yang saya minta beli, ada macam-macam lah, saya bawa. Tuan-tuan sekalian, rupanya besi orang Melayu memang hebat. Okey, dalam satu keris tu kadang-kadang, dalam tu tuan-tuan sekalian, bukan saja ferrum ni istilah sains dalam maksud besi lah. Besi dalam sains dipanggil ferrum. Bukan saja ferrum, dalam tu kadang-kadang ada unsur-unsur logam yang lain. Sebab tu keris hantuah 21 jenis besi. Ditulis dalam hikayat hantuah kan. Memang betul. Apa beza besi tanah Melayu dengan besi yang dibuat daripada Moro, China, India? Mereka pakai besi tuang. Maknanya besi tuang baru tempa. Kita dapat seketul terus tempa. Sebab tu besi tanah Melayu, tanah Jawa warna dia gelap-gelap hitam-hitam. Sebab dia bukan saja ada ferrum tapi confirm ada benda yang lain. Saya tuan-tuan sekalian, saya ada satu sundang. Okey, komposisi dia sama macam dagger Firaun. Firaun punya dagger dia ada ketika Tutankhamun diceroboh, dibongkar makam dia, orang jumpa satu dagger, kaji besi itu dia ada ferrum, mangan dengan kobat. Komposisi bagian-bagian. Ada satu sundang daripada tanah Melayu saya dapat sebiji besi macam Firaun tu. Kan? Firaun Tutankhamun ni lebih kurang dalam sebelum Masih dalam 1000 tahun lepas lah. Dia maknanya besi tu ada. Okey, saya ada satu besi saya kaji, okey, besi tu tak lekat magnet. Saya ferrum mesti lekat magnet. Betul? Ini tak lekat magnet. Saya kata, okey, jom kita bawa pergi lab. Pergi tuan-tuan sekalian, separuh dia ada ytterbium. Ytterbium saya tanya Prof, ytterbium sekarang buat apa? Ytterbium ni sekarang orang buat lahirkan laser, cermin untuk melahirkan laser. Kan? Itu belum lagi yang besi sayap kumbang 50% ada titanium. Kan? Sebab itu bila saya kaji, kan bila saya tengok banyak perkongsian-perkongsian mengenai besi kursani, kami buat perkongsian besi kursani berasal dari Khurasan. Saya biasa pergi Iran, saya biasa pergi Parsi, tak jumpa besi kursani kat sana. Saya yakin besi kursani adalah besi tanah Melayu. Kan? Daripada bahasa mana? Daripada golden kersani itu sendiri digunakan. Bukan besi dekat Parsi tuan tak jumpa besi kersani. Kan? Besi kursani asal daripada kita. Saya akan buat perkongsian tu sebab banyak saya tahu orang kata besi kursani adalah besi Khurasan. Sebab bahasa dia kursani Khurasan. Oh, daripada sana kot. Tak, besi kursani antara besi yang hebat tanah Melayu yang memang Tuan Guru silat kita tahulah apa selain daripada untuk buat senjata, apa dia punya kelebihan tu. Itu belum lagi tuan-tuan sekalian. Satu hari saya bila dalam saya cari sampel besi ni, keris ni, ada satu orang jumpa cakap saya, Ustaz, keris saya ni dah ada tulang mawas. Kan? Saya pun kata, oh tulang mawas bagus ni. Tapi waktu saya malah nak kaji besi tulang mawas sebab saya banyak kaji besi-besi lain ni. Okey, sebab tu orang kedua saya dengar pasal tulang mawas ni adalah Haji Zamli. Haji Zamli penulis buku keris. Dia tulis, dia kata guru dia arwah Pak Mut tu orang Kelantan, dia pernah canai satu keris tulang mawas, keluar api yang sangat membedihkan mata sampai dia lari. Saya kata, banyak juga tulisan pasal tulang mawas. Saya pun kata, okey, saya kawan baik dengan satu orang Timbalan Pengarah Muzium Negara. Saya kata, Tuan, boleh tak tolong cekkan buku mengenai tulang mawas? Dia kata, okey Ustaz, kita pun muzium pernah kaji mengenai tulang mawas. Jadi dia pun bagi saya buku-buku, saya mau study. Jadi dapatan daripada Muzium Negara, tulang mawas itu adalah dipanggil peralatan bersoket orang Melayu. Orang Melayu kita 1500 tahun dulu dah guna peralatan bersoket tau. Bersoket untuk buat tanaman-tanaman. Jadi, dekat Muzium Negara pun ada sampel dia. Dalam hati saya, orang Melayu kita ni tulang mawas. Rupanya soket dinamakan tulang mawas. Saya pun berhenti kajian saya. Kan? Takdir Tuhan, satu hari selepas saya ada ceramah kat Bangi waktu tu. Satu orang telefon saya, Ustaz, boleh tak datang tempat saya, Ustaz? Saya kata, kenapa? Datang aja. Waktu tu saya kata, saya habis kuliah tu dah 11 lebih, 12 tu. Dari Bangi ke Ampang lebih kurang, ke situ lebih kurang 1 jam ke. Alah, Ustaz datanglah. Saya kata, okeylah, saya pun datang. Saya sampai kata, Ustaz, dengar cerita, Ustaz, cik tulang mawas. Dalam hati saya, ni tools bersoket orang Melayu lah. Dalam hati saya. Soket ni adalah bersoket. Peralatan untuk orang Melayu bertanam, bercocok tanam. Tapi memang hebat lah ceritanya. Itu pun dah hebat dah tuan-tuan sekalian. Kita 1500 tahun dulu orang Melayu dah guna peralatan bersoket. Okay. Itu pun dah super hebat dah sebenarnya. Okay. Tapi saya kata, okeylah. Lepas tu dia buka bungkusan dia.
Hush, saya kata, ni lain macam daripada apa yang sampel sebenarnya tengok. Saya pun layan, dia berbual sampai pukul 2-3 pagi. Saya kata, tuan, boleh tak saya nak pinjam 3 hari? Dia kata, Ustaz buat apa? Adalah, saya nak pinjam. Oh, tak boleh, Ustaz. Boleh lah, boleh. Okeylah, Ustaz. Saya dapat pukul 3 pagi. Pagi-pagi esok saya cakap dengan buah saya, tolong hantar ke Johor, pergi scan mesin ni apa. Dapatan saya, tuan-tuan sekalian, tulang mawas bukan soket Melayu. Yang saya ada sampel dekat UTM sekarang, memang satu tulang, sebab orang Melayu kita ada menulis pasal tulang mawas. Mawas ni adalah satu macam apes besar. Dia punya tulang sini besi tau. Gorila. Dan Mak Saleh juga Orang Putih pernah tulis mengenai misteri mawas. Dekat orang Melayu kita memang tulang dia besi, jadi dia buat patahkan pokok macam tu. Jadi kalau dia mati, dia orang ambil untuk buat keris. Dan ada satu manuskrip daripada Museum Naratiwat. Saya pergi Museum Naratiwat mengecek tau, boleh tak minta kopi, boleh tak saya tengah kaji. Macam mana membuat keris bertulang mawas tu. Museum akhirnya menjaga museum, okeylah Ustaz, boleh lah. Tapi boleh tak minta sikit minta sikit lah mahar dia. Saya apa sebut je mahar dia? Boleh tak minta wakaf 500 biji Quran? Boleh, saya kata. Saya buka wakaf 500 biji Quran, kita hantar kat belah Patani tu. Untuk dapatkan daripada manuskrip tu. Jadi tuan-tuan sekalian, okey, tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kita kaji dekat universiti, kita punya tulang ni kan kalsium. Tulang kita kalsium. Okay? Kalsium transform jadi ferrum, tuan-tuan sekalian. Macam mana logik ngakal? Dan orang Melayu kita telah menggunakan dalam senjata benda itu. Kan? Saya kata, Masya Allah, ferrum. Sampai saya cakap, Prof. Saya cakap kat Johor tu, Doktor. Okay, ginilah. Anggaplah benda ni tipu, Doktor. Okay? Bila saya nak ketengahkan nanti, kalau malu saya, Doktor. Kalau benda tak betul kan? Okay, tolong anggaplah benda ni tipu kan? Boleh tak orang buat benda ni? Mana boleh, Ustaz? Ferrum kalsium nak campur dengan besi, macam mana nak buat? Mana teknologi boleh buat, Ustaz? Betul. Kan? Maknanya betul sungguh. Dan dalam tulang mawas ada satu bahan dipanggil, tuan-tuan nanti kejap lagi dipanggil barium nitride. Barium nitride ni orang buat lampu neon sekarang. Matching dengan buku yang ditulis tukang-tukang orang Melayu kita, keluar api yang berwarna sampai diorang tak larat nak tengok. Macam lari sampai diorang. Tulang mawas ni. Dari satu unsur. Dan tuan-tuan kalau type barium nitride, cuba tengok. Is barium nitride danger? Tuan-tuan tengok. Dia memang boleh melumpuhkan badan sampai cause of death. Boleh. Jom. Maknanya tu, yang cuba Datuk sampaikan ni, dalam mawas tu memang ada besi. Okay. Ingat tak orang Melayu kita? Tulang besi urat dawai. Ingat benda-benda tu suka-suka ke? Labu-labi nak lawan boxing. Ingat benda-benda tu suka ke? Benda-benda dicipta perkataan tu. Memang betul lah. Memang betul ada. Tulang besi. Gorila tu. Maksudnya gorila lah kita panggil lah. Memang dia ada besi dalam tulang dia. Ya. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya tunggu, saya akan buat buku benda tu, saya akan pendedahan. Memang satu persepsi yang cukup berbeza lah dengan apa yang dekat Museum Negara sendiri. Sebab Museum Negara kata bersoket, kan? Jadi peralatan bersoket. Tapi memang tulang betul tu. Jadi saya cakap okey, saya kata kat UTM, hantar berapa banyak lab pun tak kisah. Saya dah minta izin tuan dia, kita ambil sikit lah ambil lah. Maksudnya untuk ni lab ni contoh macam kalsium tulang. Kalsium pun banyak jenis. Tanduk kerbau pun kalsium, tulang manusia pun kalsium, tulang ikan pun kalsium, coral pun kalsium. So kalsium mana satu? Kan? Jadi dapatan dia adalah marine calcium. Maknanya dia hidup dekat dalam air main dia. Sekali-sekali dia keluar. Patutlah kita jangan dapat. Mawas ni. Kalau ikut kajian daripada kalsium dia, kita tak tahu macam mana, tapi kalsium tu adalah marine calcium, fresh water marine calcium. Yang sangat kuat ni. Sebab tu kita jangan nampak. Kan? Tapi macam mana orang tua kita tahu dan dituliskan dalam buku tu? Saya daripada Museum Negara dia bagi satu buku kajian daripada Mak Saleh. Memang betul dia orang tulis. Rupanya Mak Saleh dah tulis. Kita tak jumpa benda tu. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita kat sini, besi tanah Melayu ni memang besi-besi yang bagus-bagus. Jadi tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan ada persepsi, keris tuan-tuan ada hantu ke apa semua, kan? Jangan bagi untuk orang buang. Bersihkan, simpan balik. Ini antara perbuatan Islam. Sampai kata, ada hantu ni kan, pergi buang kat sungai. Itu khazanah tuan-tuan sekalian. Banyak benda boleh belajar daripada situ tu. Kan? Saya banyak jumpa keris dibuang, dipotong, dirosakkan sebab naratif tak ada hantu, ada jin. Kan? Bapak saya ni susah nak meninggal ni kan. Oh ada simpan barang lama tak? Oh ada. Baik keris, buang kat sungai. Itu khazanah tuan-tuan sekalian. Macam-macam boleh belajar, bukan saja daripada bentuk dia, macam bahan-bahan tu sendiri pun. Saya kaji besi, setiap kali saya scan besi, setiap kali tu berbeza, masya-Allah. Sampai saya jadi kagum. Kan? Sampai pakaian saya bukan ustaz malam ni. Sampai pakaian saya malam ni bukan sebagai seorang ustaz.
Tuan-tuan sekalian. Sebab memang makin saya kaji, itu belum kita cerita hulu. Cerita hulu. Hulu orang Melayu, tuan-tuan guru tu silat depan saya. Hulu keris. Hulu keris. Kan? Hulu keris orang Melayu kita bukan saja kayu, berbagai-bagai kayu. Kayu kenaong lah, kayu kemuning hitam lah. Semua kayu ubat-ubat untuk luka. Kan? Itu belum lagi gading gajah. Belum lagi sumbu badak. Kan? Belum lagi taring walrus, singa laut. Belum lagi gigi paus. Buat hulu keris. Hulu keris. Agak-agak tu. Betul. Saya dah scan. Saya dapat kasih sampel. Scan. Ada yang gigi paus. Soalan dia adalah, okey, saya dengan izin Allah antaranya saya mengajar diving juga. Dekat persekitaran kita punya perairan, paus-paus besar tak ada. Sebab temperature air kita tak sejuk. Paus besar ni hidup tempat yang sejuk. Kan? Jadi kita adalah kecil-kecil. Kan kalau siapa belajar basic diving, dekat Dungon ni terkenal dengan dia panggil whale shark. Whale shark. Whale shark tu dia bukan ikan paus. Sebab ikan paus dia mamalia, dia kena ambil naik atas untuk bernafas. Whale shark ni macam paus tapi dia adalah ikan hiu, ikan jerung. Shark lah. Shark, tapi dia tak ganas, kan? Dan maksudnya itulah baru ada sebab temperature dah start drop kat air kita. Tak ada. Kalau tak ada, daripada mana dapat? Ini membuktikan hubungan perniagaan. Mereka datang daripada luar, ambil herba, mereka bawa gading gajah, mereka bawa gigi paus, mereka bawa taring ikan sumbu badak, taring singa laut dan banyak-banyak lagi berbenda yang lain. Kan? Dan yang paling saya seram baru ni saya jumpa ulu keris daripada tulang manusia. Saya jumpa baru ni. Saya cakap, buat hal lah orang tua kita ni. Tapi saya fikir balik, saya tak rasa dia tulang musuh. Tak macam kata orang Sarawak kan orang tulang musuh kan. Sebab dia pegang, saya rasa itu adalah tulang orang yang disayang. Mungkin ayah dia ke, atuk dia ke, isteri dia mungkin kena bunuh ke apa kan. Jadi macam keris untuk bila. Pada saya tu tulang orang. Saya cakap hal lah orang tua kita ni. Seram pula aku. Tuan Malaysia. Kan? Jadi Allah insyaAllah. Jadi syabas dan tahniah. Kita dalam yang kali bersilat ni selain daripada belajar silat tu, tuan-tuan langkah setapak lagi untuk kaji bahasa senjata sesama dan kita akan nampak lebih kagum lagi. Mana orang Melayu kita dia bukan macam mana yang orang talis tulis. Bangsa lemah lah, malas lah apa tak tuan-tuan silat ni. Masya Allah, memang hebat dan Allah kurniakan memang ada kehebatan di sini. Dan sebab itu dengan izin Allah pula Allah jadikan dahlah hebat tapi dia ada adab sebagai orang Melayu. Kita tak sombong. Kita hebat tapi tak sombong. Nature-nya lah. Betul. Alhamdulillah. Kalau adalah hebat sombong pula tu jahat. Baik tu. Wallahu alam. Baik tu dia tuan-tuan. Ini baru cerita tentang senjata kita ni. Kita ni sampai pukul berapa ni penganjur? Nak kena stop belakang ni? Boleh sambung lagi ni? Boleh kan? Sebab kita baru nak masuk Osmaniyah ni. Baru nak masuk topik dia. Semua ni baru bukan dimah ni. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Kita dah tahu Islam itu apa. Bangsa kita apa. Senjata kita apa. Sekarang baru kita nak masuk perjuangan kita tuan-tuan. Baik, Profesor Dr. Salihah. Kalau kita tahu, semua orang tahu bahawa Rasulullah SAW merupakan Khatimul Anbiya. Rasul yang terakhir. Nabi yang terakhir. Jadi tidak ada dah manusia yang menggelarkan diri dia sebagai Rasul selepas Rasulullah. Tetapi dalam masa yang sama, Rasulullah juga merupakan Khalifah Islam yang pertama. Empire Islam zaman Rasulullah. Jadi selepas Rasulullah, ada tak mereka-mereka yang mewarisi tampuk kepimpinan dan empire Islam ini sampailah kita hari ini? Saya minta Profesor tolong kupaskan sikit. Okey, tadi kita membincangkan sebelum zaman Rasulullah SAW. Betul. Sudah ada agama Hanifah, agama Millah Ibrahim, agama syariat Islam itu, way of life. Kemudian datang Rasulullah SAW untuk memperlengkapkan lagi. Sesudah kewafatan Nabi Isa AS, Nabi Isa hanya hidup 33 tahun sahaja di atas muka bumi sebelum dia diangkat ke langit. Dan sesudah ketiadaan Nabi Isa, maka alam ini penuh dengan kejadian, penuh dengan berlaku khurafat dan maksiat. Sebab tu kita dapati ada tentang jahiliyah. Alam jahiliyah berlaku sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan Nabi Muhammad ada pun masih lagi berterusan. Jadi Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memperbaiki apa yang ada dan memperlengkapkan agama yang sudah ada sebelum itu. Ataupun kepercayaan monoteis. Kepercayaan tauhid yang ada melengkapkan dengan menurunkan Quran dan
hadis. Ya, apa yang menarik di sini, ia tidak berhenti setakat itu. Kita maklum bahawasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada 571 AD. AD. Zaman Rasulullah SAW AD. Maknanya 500 tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Ya. Okey. Selepas kelahiran Baru Nabi Nabi Isa. Muhammad lahir. Nabi Isa hanya hidup di atas muka bumi 33 tahun sebelum diangkat ke langit. Okey, itu kita percaya. Ya. Jadi apabila wafatnya Nabi Muhammad SAW 632 dan ada mengatakan 631, ya, bahawasanya Rasulullah SAW telah meninggalkan 4 sahabat. Kemudian yang mana Nabi Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Semua khulafa ar-Rashidin. Tetapi kita ingat ada seorang lagi, iaitu Hasan. Hasan memegang khulafa ar-Rashidin yang keempat selama 6 bulan. Yang kelima selama 6 bulan. Kenapa tidak berterusan sampai panjang waktu? Sebab pada waktu itu Hasan dia tidak mahu bergaduh. Dia tidak inginkan jawatan, dia inginkan kehidupan yang tenang, maka dia memberi tugas khulafah itu kepada Muawiyah. Dan pada ketika itu Muawiyah merupakan gubernur di Damsyik. Jadi bila dia meletakkan itu, maka ada sedikit berlaku pertelingkahan. Dan itu sebenarnya zaman fitnah itu sudah bermula. Sesudah zaman dengan pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita pendekkan cerita. Maka apabila berlaku di tangan Muawiyah, kemudian seterusnya kerajaan Umayyah ini tidak panjang. Dia tak sampai 100 tahun pun. Kemudian dipindahkan kepada kerajaan Abbasiyah. Apabila Bani Abbas itu yang berada di Baghdad menentang kerajaan Muawiyah itu di Damsyik. Apabila jatuhnya Baghdad, sebab itu kita dapati adanya kerajaan di Baghdad itu. Abbasiyah itu dia punya city of Abbasiyah itu di Baghdad. City of Muawiyah itu di Damsyik. City of Islamic di bawah Khulafa ar-Rashidin itu di Madinah. Rasulullah itu di Madinah. Tapi sesudah pembunuhan Utsman Affan, maka Ali memindahkan City of Islam itu di Kufah. Berlaku perubahan city itu. Di bandar itu disebabkan kejadian-kejadian tertentu. Apabila pemegangnya Abbasiyah itu, kita kena ingat Abbasiyah itu ada 2 fasa. Satu fasa berlaku di Baghdad. Tetapi apabila diserang oleh Mongol Tartar itu, akhir 1200, mana 288, kita anggaplah 1300 ya, maka kerajaan Abbasiyah berpindah ke Mesir, ke Kahirah. Fasa yang kedua, dia punya pemerintahan di Kahirah itu lebih lama daripada pemerintahan di Baghdad. Tidak silap saya, di Baghdad hanya 58 tahun sahaja. Adapun di Baghdad, di Kahirah itu hampir 200 tahun 256. lebih. 256 tahun. Maksudnya di sini kerajaan Abbasiyah yang bertempat di Kahirah itu lebih lama. 3 kali ganda ketika berada di Baghdad. Ya, daripada Baghdad itu, daripada Kahirah itu, maka di situ berlaku ada masalah di situ. Pada tahun 1516, maka kerajaan di Baghdad itu dipanggil kerajaan Mamluk telah mengalami masalah. Dan mengalami masalah, maka kerajaan Utsmaniyah menguasai kerajaan di Mamluk di Mesir itu. Sebab itu kita dapati ada kesan-kesan Utsmani yang terdapat di Mesir. Hasil daripada kerajaan Utsmani pernah menawan Mesir semasa kerajaan Mamluk. Sebab kerajaan Mamluk mempunyai masalah. Dan disebabkan ada masalah, maka khalifah yang dilantik itu adalah khalifah daripada kerajaan Utsmaniyah. 1516 kerajaan Utsmaniyah sudah terbentuk. Karena kita maklum ketika di Turki dia sudah terbentuk dalam 1299. Maksudnya di sini kerajaan Utsmaniyah sudah terbentuk, tetapi belum lagi Khulafa Utsmani. Khulafa Utsmani bermula 1517. Itu. Apa yang menarik di sini ialah daripada rentetan atau timeline yang kita sebutkan tadi, bilakah bermulanya penyebaran kefahaman untuk memperkuatkan keajaran Rasulullah SAW? Ia sudah bermula di zaman Rasulullah SAW lagi, di mana telah dihantar Sa'ad bin Abi Waqqas ke China.
ke China pada peringkat awal, pada pemergian dia ke China, peringkat awal dia melalui Jalan Sutra. Jalan Sutra maksudnya jalan darat. Jalan darat untuk pergi ke Xi'an. Bila di Xi'an, dia berpatah balik untuk pergi balik ke Madinah. Itu zaman Rasulullah SAW. Dia berpindah ke Madinah, dia mengikut jalan air. Sebab tu dia lalui kita. Dalam jalan-jalan, daripada jalan air itu, dia singgah di Terengganu. Dia singgah di Terengganu. Ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Agak-agak, Prof. Ya, dia singgah di Terengganu. Ada satu, inilah Terengganu sini. Dia singgah di Pulau Duyung dan pulau sekitar ini. Dia ada di kawasan ini. Kemudian, dia singgah di Pasai dan dia singgah di Jawa dan seterusnya. Dia melalui kawasan. Pada ketika itu, Selat Melaka sudah boleh dilalui. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas hidup zaman Nabi. Ya, kemudian dia balik semula bila sampai dia pergi balik ke China. Sebab itu, dia meninggal di sana. Wafat di China. Maknanya pemergian di China itu bukan sekali. Dia ada ulang alik. Dan disebab tu kita dapati sahabat-sahabat Rasulullah sudah wujud. Sudah ada di kawasan sini, telah datang ke sini dan kita dapati adanya kubur itu di Barus itu, di kawasan Barus itu. Apa yang menarik di sini, apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Osmaniyah? Adakah Kerajaan Osmaniyah telah menghantar wakil-wakilnya ke Tanah Melayu? Sebenarnya sebelum Kerajaan Osmaniyah telah dihantar wakil ke Tanah Melayu, iaitu ia berlaku ketika Al-Mutawakkil yang kedua, zaman Abbasiyah lagi. Telah menghantar wakil-wakil ini. Dan kita dapati bahawa kita ada dikenali sebagai Syekhul Islam. Dan dalam Syekhul Islam kita dapati nama Tokku Pulau Manis. Dan beberapa lagi. Antara yang menarik selain pada Tokku Pulau Manis yang ada di Terengganu ini adalah Tokku Palu. Tokku Palu sekitar 1,800. Tokku Pulau Manis sekitar 1,600 hingga 1,700. Betul. Maksudnya di sini semasa pemerintahan gemilang Osmaniyah. Sebab Osmaniyah telah terbentuk, Kerajaan Osmaniyah telah 1299. Kemudian dia telah collapse ataupun fall pada sekitar 1922. Tapi secara rasmi 1924. Jadi maksudnya between kalau 1700, 1900, 1800, Kerajaan Osmaniyah tengah kuat. Betul. Macam mana kita tidak menyebut benda ini dalam buku-buku sejarah kita? Betul. Dalam buku-buku tak kisahlah di sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, di universiti ke, kecuali benda itu akan didapati apabila seseorang di universiti itu mengkaji secara deep studies. Maknanya khususan terhadap timeline perkembangan agama Islam di dunia. Jadi kita dapati ini dan seterusnya di kawasan India dan kawasan Sumatera. Saya ada satu soalan tambahan dekat Profesor. Osmaniyah terbentuk ataupun kekhalifahan. Khalifah Islam Osmaniyah yang pertama Sultan Salim 1517. Okey? Jadi Melaka jatuh 1511. Jadi di ketika Melaka itu belum lagi Osmaniyah menjadi khalifah. Jadi adalah Abbasiyah. Tapi ingat Yaakob, walaupun belum lagi khalifah tetapi dia sudah ada kerajaan Osmaniyah dan Kerajaan Osmaniyah juga telah berhubungan dengan alam Melayu. Betul. Jadi maknanya soalan saya Prof, bila Melaka ini tadi saya minta maaf dengan Datuk lah, bukan kalah. Bukan kalah, belum habis berjuang. Okey. Bila Portugis serang Melaka, jatuhnya kota Melaka. Sultan Melaka ada lagi, kota Melaka dia jatuh. Jadi adakah Melaka berperang sendirian, Madam? Prof, adakah Melaka, maknanya katanya Melaka ini salah satu daripada Empire Islam. Jadi bila kuasa barat serang Melaka, jadi adakah dia datang hari ini, dia bom, besok dia menang. Jadi adakah Melaka itu bersendirian ataupun ada yang membantunya? Silakan. Sebenarnya Melaka tidak bersendirian. Melaka dibantu oleh Jawa, Melaka juga dibantu oleh Kerajaan Osmani, Melaka juga dibantu oleh Kerajaan Abbasi pada ketika itu. Kerajaan-kerajaan telah datang. Kerajaan-kerajaan membantu Melaka. Membantu Melaka. Buktinya apa? Kerajaan Osmani telah menahan kapal pada peringkat awal, kapal Portugis di Laut Merah ketika dia ingin datang menyerang Kaabah. Dia telah menahan kapal Portugis di Laut Merah. Dan beberapa kali dia cuba untuk menyerang tak mampu dan mereka mendengar tentang gold gospel, ada emas di sini, mereka ingin meneruskan dan pada waktu itu Kerajaan Osmani pun berlaku masalah di dalam negeri, maka mereka juga menghantar tentera sehingga kan mereka mengatakan sekarang tibalah giliran kamu wahai bangsa Melayu, kami sudah letih. Dan kita dapati bahawa terdapat kubur-kubur
askar Osmani berada di Aceh, juga ada di Champa, juga ada di Jawa, di Sumatera. Ada kubu-kubu mereka, tetapi mereka tidak didendangkan. Tidak didendangkan. Sehingga kan Puteri Adroja yang saya sebut tadi boleh bercakap dalam bahasa Arab dan Turki. Maksudnya pengaruh Arab dan Turki sudah menebal pada ketika itu. Dan kita maklum Puteri Adroja ini sekitar 1200 hingga 1300. Dialah yang berjumpa dengan Batutah itu. Betul. Jadi apa yang menarik di sini ialah ada lompong. Kelompongan data sejarah tu. Sesuatu perlu dibetulkan. Sebab apa, Prof? Saya mendengar kerajaan Melaka menghantar ufti atau bunga emas kepada China. Ini apa yang saya belajar, sejarah tingkatan 3, sejarah tingkatan 4, ibu saya pun ada, ibu saya guru sejarah. So saya tak biar pergi tuition sejarah, saya sejarah kat rumah saya. So perkara ini ada dalam textbook anak-anak kita. Melaka menghantar ufti kepada China. Tapi bila Melaka diserang oleh Portugis, di mana China? Yang menolong Melaka adalah Osmaniyah, Abbasiyah, Jawa, Aceh. Di mana kerajaan Maharaja China di ketika itulah? Kita maklum bahawasanya Han Lipo dan semuanya itu berlaku sebelum 1511. Sebelum lama. Maksudnya ketika Han Tuah dan sebagainya. Betul. Kan. Han Tuah, kalau kita maklum bahawasanya Ahlul Bait. Saya jawab ini dulu untuk jawab yang tadi. Ahlul Bait yang dihantar oleh kerajaan Tughlaq Delhi adalah ke alam Melayu ada 2. Ya, dia ada 11 adik-beradik, iaitu daripada keturunan, daripada keluarga adik-beradik Tanauddin, Syekh Tanauddin dan Syekh Said Hussein Al-Kubra. Apa peranan dua? Kenapa ayah dia hantar anak dia yang 2 orang ni ke sini? Kerana daripada kerajaan tadi, kerajaan Osmani itu tadi. Kerajaan Osmani ini telah mencipta ataupun telah mengarahkan, ingin melahirkan Syekhul Islam itu tadi. Dan kita maklum bahawasanya Syekh Tanauddin itu dia hidup sekitar 1367 dan wafat 1510. Betul. Dan maklum Syekh Tanauddin ini adalah adiputra dan dialah yang mengajar Han Tuah berlawan di Bukit Panau. Mereka itu berguru, Han Tuah itu berguru dengan Syekh Tanauddin di Bukit Panau itu atau dikenali sebagai adiputra. Bayangkan Yakut, kalau dia hidup daripada 1367 hingga 1510, maknanya Han Tuah hidup sekitar itu. Betul. Sama ada 1300 ke atas, makna sebelum 1500. Makna itu alam Han Tuah. Kita tak tahu tarikh yang tetap, tapi itulah tarikhnya. Syekh Tanauddin ini adalah Syekhul Islam yang pertama untuk alam Melayu. Untuk alam Melayu. Dan kita maklum bahawasanya pada telah dilantik pada sebelum itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, merupakan ahli hadis, daripada ahli sunnah wal jamaah dan ahli pakar hadis, telah dilantik sebagai Syekhul Islam seluruh dunia. Seluruh dunia. Kemudian setiap itu dia dilantik, ada Syekhul Islam setiap kontinens ataupun benua. Maka benua di alam Nusantara ini, alam Melayu ini adalah Syekh Tanauddin. Apa beza antara Syekh Tanauddin ataupun adiputra dengan abang dia? Abang dia Syekh Said Hussein Al-Kubra itu, Jamadil Kubra itu. Jadi Syekh Tanauddin ini merupakan orang yang dilatih, diarahkan oleh ayah beliau untuk melatih tentera, untuk memperkuatkan askariyah. Adapun Said Hussein Jamadil Kubra itu pula untuk sosial. Makna untuk untuk berdagang, untuk menyebarkan politik, untuk sosial, untuk mengahwinkan, untuk membanyakkan ummah Ahlul Bait ini di alam Melayu ini, di rumpun Melayu ini. Adapun Tanauddin itu dilatih dalam bentuk lebih senyap. Sebab itu kita tidak mendengar sangat cerita tentang Syekh Tanauddin ini. Dia lebih berahsia. Sehingga kan Han Tuah dan kawan-kawannya itu belajar bersama. Dan kita kena ingat, Melaka itu luas. Betul. Pada ketika itu, bukan Melaka yang hari ini itu hanyalah tempat pelabuhan. Perkataan Malaka itu adalah Malka. Malaka itu asal perkataan laka. Laka dalam bahasa Arab, tempat berjumpa, telah berjumpa. Kalau dia kata yalqi, sedang berjumpa. Kalau dia kata malka, itu adalah isim makan, tempat berjumpa. Tapi kenapa tu malka sekarang malaka? Sound sudah berubah apabila berubah manusia. Sound itu berubah apabila berubah zaman. Dan itu disebut oleh European Sound. European Sound akan sebut malaka, dia tak akan sebut malka. Tapi kita jumpa perkataan sama dekat Portugal, malaka.
Malaga dia sebut kat Portugal. Benda yang sama, maksudnya tempat perjumpaan. Sibuk. Itu di zaman ini. Tetapi zaman yang sibuk ketika di zaman BC adalah Sungai Batu dan Champa itu. Itu yang Datuk sebut tadi, ada tulang pun semua dekat keris. Sebenarnya perniagaan besar adalah di Champa itu. Dia punya pelabuhan paling besar. Sebelum dijajah oleh pihak Sungai Kuning itu. Pihak yang bawah itu. Yang daripada Cina bawah, Yunan dan sebagainya. Itu. Jadi menariknya sekarang ini ialah bila dilantiknya Syekh Sanauddin dan sebagainya itu, maka kita ada dua jalur. Satu jalur tentang askariyah, menjaga keselamatan agama dengan memperkuatkan kedudukan kepolisan dan askar. Dan satu jalur lagi, satu kaki lagi adalah kekuatan sosial dengan mengahwinkan puteri-puteri daripada alam Melayu dengan ahli bait untuk melahirkan zurat yang bagus. Apa yang menarik di sini daripada Syekh Sanauddin ini, maka lahirlah beberapa pahlawan-pahlawan yang tidak didendangkan. Seperti apa? Seperti Tok Kepulauan Manis dilantik sebagai Syekhul Islam itu tadi. Dilantik Syekhul Islam dan terakhir kita dapati Syekhul Islam ialah Tok Ku 40. Tok Ku adalah sekitar 1,800. Jadi maknanya Prof, Syekhul Islam ni ramailah. Ramai daripada zaman Syekh Sanauddin sampailah tadi Prof sebut untuk alam Nusantara ni. Yang dilantik oleh Empire Khalifah Osmaniyah. Masya-Allah. Jadi sekarang ini daripada itu kita dapati bahawasanya Tuanku Paloh telah melantik Amirul Jihad. Telah melantik Amirul Jihad. Antara Amirul Jihad ialah Tok Jangguk dan Tok Bahman, Datuk Bahman. Tok Jangguk tu lebih awal dan dia telah meninggal, Haji Mak Saman. Kemudian dilantik yang terakhir ialah Amirul Jihad ialah Datuk Bahman. Dan apa yang menarik, Datuk Bahman inilah yang telah melantik askar fi sabilillah. Dan askar fi sabilillah ini yang pertama diasaskan ketika mereka bermesyuarah di Gunung Jerai pada tahun 1948 mempunyai 30 orang. Dan inilah asas kepada pembentukan Pekida hari ini. Yang mana ia merupakan hasil daripada didikan semenjak daripada zaman Rasulullah SAW ke zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah di Baghdad, zaman Abbasiyah di Kahirah dan seterusnya kerajaan Osmani sehinggalah wujudnya waris daripada kerajaan Tughlaq Delhi itu melahirkan daripada Hadramaut pergi ke Delhi melahirkan kita dapati Syekh Sanauddin dan Syekh Hussein Jamil Kubra itu. Maka daripada situ kita faham bahawa pembentukan Pekida ini adalah hasil daripada sanad yang sahih yang bermula daripada peringkat awal lagi. Prof, data yang Prof sebut ni sangat berat, Prof. Data yang Prof sebut ni, data yang sangat berat dan satu fakta yang sebenarnya kalau orang tu tak ada ilmu, dia tak boleh masuk. Jadi Pekida yang ada ini dengan kerja bai'ah dia. Jadi adakah kerja-kerja ini kerja-kerja yang Datuk Bahman buat? Kerja yang tadi Prof kata 30 orang tu turun kepada Tuanku Paloh naik sampai kepada sistem khalifah dan juga Rasulullah. Ya. Jadi amanah ini adalah amanah yang kerja buat untuk jaga tanah dan jaga bangsa ini. Dan saya tertarik dengan Datuk Bahman tadi. Saya masa minta maaf lah Prof, saya bila cakap ni saya cakap fakta yang saya belajar lah di sekolah. Yang saya belajar di sekolah, Datuk Bahman pejuang kemerdekaan di negeri Pahang. Jadi tuan-tuan bersetuju tak? Datuk Bahman ni hanya nak jaga negeri Pahang je. Yang kita faham. Tapi bila Prof cakap tadi, Datuk Bahman ini adalah Amirul Jihad bagi alam Melayu. Jadi maknanya Datuk Bahman ni bukan jaga negeri Pahang je. Dia kena jaga seluruh alam Melayu. Betul ke Prof? Pemahaman saya ni? Ya, disebabkan itu dia telah menjemput 4 wilayah ketika meeting mesyuarat di Gunung Jerai itu pada tahun 1948. 4 wilayah itu merangkumi Tanah Melayu, merangkumi Indonesia iaitu wakil daripada Aceh dan Jawa dan wakil daripada Filipina iaitu daripada Mindanao dan wakil daripada Thailand daripada Patani. Datuk Bahman panggil? Yes. Jadi kita dapati ada 30 nama-nama itu antaranya ialah wakil-wakil yang kita kenal sekarang ini. Dan mereka ini merupakan askar fi sabilillah yang ingin mempertahankan agama Islam yang berada di alam Nusantara ini dan merekalah yang telah
Okey, sebelum itu kenapa Datuk Bahaman telah melakukan meeting itu di Gunung Jerai pada 1948? Kerana Jepun telah surrender pada 1945. Betul. Dan apabila Jepun surrender, maka yang kekal di alam Melayu yang wujud itu MPJA ataupun Bintang 3. Jadi untuk menghalang daripada proses Bintang 3 menguasai pemikiran tanah Melayu ini, menguasai bumi ini dari sudut politikal parti, maka Datuk Bahaman telah mendapat arahan daripada pihak Kerajaan Osmaniyah. Dan kita kena ingat, Kerajaan Osmaniyah dan seterusnya, dia ada tasalsul dengan kerajaan raja-raja kita ini. Dengan raja kita ini. Dan kita dapati Kerajaan Terengganu ada menggunakan perkataan Al-Mutawakkil. Dan ini ada kaitan dengan Kerajaan Abbasiyah. Kerana kita ada Kerajaan Abbasiyah yang bernama Mutawakkil 1 dan Mutawakkil 2. Masya Allah. Maksudnya di sini alam Melayu sudah berhubungan dengan jelas dengan Abbasiyah, dengan Muawiyah, apatah lagi dengan zaman Rasulullah SAW. Tetapi bukti-bukti ini kita tidak cuba membongkarnya. Kenapa? Kita menggunakan data yang digunakan oleh orientalis dan penjajah. Orang putih mengkaji, orang Melayu mengaji. Yes. Betul, Prof? Betul. Jadi saya rasa dah sampai masa golongan-golongan cendekiawan macam Prof dengan Datuk Dr. Amin dan juga rakan-rakan yang lain di luar sana untuk mula mengkaji dan dig out, mengeluarkan kembali khazanah-khazanah kehebatan bangsa. Masya Allah. Kita balik kepada Datuk Dr. Amin. Yang ni balik. Saya bila kita sebut bolehkah lagi saya sambung ni? Last round lah, kita bagi last round lah. Bila kita sebut mengkaji dengan mengaji ni Datuk, banyak data-data fakta kita ni, banyak fakta-fakta ni sah ke? Pengesahannya daripada siapa? Kenapa data-data fakta-fakta sejarah tahun 2023 baru keluar, Prof? Baru keluar, Datuk. Kenapa tidak dulu? Dan kenapa buku teks sejarah yang kita belajar ni tak sebut langsung tentang kehebatan-kehebatan pejuang-pejuang agama bangsa dan tanah air kita ni? Kita sebut sebagai contoh. Saya sendiri fahamkan bahawa Datuk Bahaman itu adalah pejuang di negeri Pahang je. Dol Said, dia pejuang di Negeri Sembilan. Raja Haji, pejuang di Selangor. Tapi bila kita faham mereka ini sebagai amirul jihad untuk menjaga keseluruhan alam Melayu. Jadi kenapa fakta-fakta ini jadi begitu, Datuk? Silakan. Okay. Terima kasih kepada Tuan Moderator, rakan ahli panel dan seluruh yang masih setia mendengar ya. Mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Okey. Bak kata pepatah Melayu jika mahu menghapuskan tanam-tanaman, maka hendaklah kita menghapuskan akarnya. Jika mahu menghapuskan sebuah bangsa, maka hapuskanlah sejarahnya. Jadi sebenarnya benda ini telah dipraktiskan di banyak tempat. Contoh, saya biasa pergi Palestin. Tuan-tuan sekalian, dekat Palestin, orang Palestin dilarang secara undang-undang mempelajari sejarah Palestin. Saya satu hari saya dikursuskan sejarah Palestin oleh Imam Masjid Aqsa. Tengah kita jalan dekat dalam Masjid Aqsa tu, ramai orang-orang Arab ikut. Saya ingat orang Arab ni daripada Mesir ke daripada luar lah. Saya tanya dia, kau daripada mana ni? Saya daripada Baitul Laham je. Baitul Laham tu 20 km je daripada Baitul Maqdis. Saya kata, kau tak tahu ke sejarah Baitul Maqdis? Kalau kau tanya, what is capital of Zimbabwe? Kami boleh jawab. Anak kami boleh jawab. Pasal Jerusalem kami tak tahu. Itu yang jadi juga di selatan Thailand. Orang Melayu Patani kita dilarang secara undang-undang untuk mempelajari mengenai sejarah Thailand, sejarah Patani. Kita dekat semenanjung Tanah Melayu lebih tahu sejarah Patani daripada orang Patani sendiri. Sebab dilarang daripada undang-undang. Dilarang belajar secara undang-undang. Okey. Ketika Melaka Tombang 1511, apa yang tercatat adalah dua kapal mengangkut buku-buku Melayu. Flor de Lima, dan mereka kata kapal tu tenggelam di tengah lautan. Dan banyak ahli sejarah kata kapal tu tak tenggelam sebenarnya. Saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia pada tahun 2009 ya. Saya pernah dijemput untuk mengajar di Rusia. Okey. Ketika saya berada di sana, terdapat 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Oleh kerana saya pensyarah kat sana, saya boleh masuk perpustakaan Bertanda Merah. Mana perpustakaan tu hanya pensyarah je boleh masuk. Pelajar pun tak boleh masuk. Ada 13 manuskrip Melayu termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Orang mana sebelum kedatangan Islam, orang orientalis tu dia kata apa? Dia kata orang Melayu ni apalah, lemah lah. Kita punya undang-undang hanya undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Kedatangan Islam barulah kita tulis. Saya jumpa tulisan undang-undang bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi lagi. Dalam tulisan rencong, tulisan lama, tulisan aksara tu. Siapa yang maknanya mencuri didenda 2 tahil emas, ada dekat 100 muka surat lebih. Ada berada di sana. Tuan-tuan sekalian, saya belajar PhD, masih lagi diajar
Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis kecuali kedatangan Islam. Barulah ada undang-undang Melaka lah, apalah, undang-undang kanon Perak dan sebagainya. Tapi ada undang-undang bertulis. Saya balik, saya bincang dengan UM, saya bincang dengan UIA. Memang ada keperluan untuk hantar belajar PhD untuk belajar di sana. Tuan-tuan nanti kejap lagi Google, type Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya ambil gambar, saya kongsikan sebenarnya. Waktu tu zaman blog. Saya kongsikan kat blog kan mengenai maknanya manuskrip tu. Kan? Jadi maknanya kita hilang sejarah kita. Baru-baru ni diisytiharkan ada lebih 20,000 manuskrip yang berada di luar negara. Kan? Maknanya manuskrip tentang bahasa Melayu dan macam-macam yang pelik-pelik lah. Dekat Museum Naratiwat ada 39,000 yang sedang di-digitalize kan. Untuk kajian. Kita pun banyak juga manuskrip kita. Jadi orang Melayu kita ni pertamanya memang dia dah ada menulis. Cuma pertamanya dulu teknologi kertas tidak begitu biasa dengan orang awam. Jadi penghulu-penghulu, pembesar-pembesar yang ada kertas. Sebab itu maknanya buku-buku ni dikumpulkan di rumah pembesar-pembesar. Betul bila tombang negara, maknanya orang jajah istana, buku-buku kita diangkut. Dia tak macam orang Arab. Orang awam pun biasa dengan kertas. Teknologi kertas ni orang kita orang awam tak biasa sebab orang kita sibuk dengan benda lain, maksudnya pekerjaan dan sebagainya. Jadi maknanya kita tidak menulis, hanya orang tertentu saja biasa menulis ni. Maksudnya sebab itu orientalis yang tulis balik mengenai sejarah kita. Dan kita pun tak tahu sejarah kita. Dan ada mereka yang ikhlas, ada mereka yang memang memutar belikkan sejarah. Baru ni saya jumpa tulisan. Saya dengan TV3 dengan Jejak Rasul. Baru ni Jejak Rasul sebelum ni beberapa tahun lepas dia buat bagaimana sebenarnya Eva Mosa tu dibina daripada runtuhan Masjid Agung Melaka. Jadi saya tanya Fitri, awak dapat daripada mana ni? Ini nak keluar TV ni. Adalah satu pengajian. Dia kata, saya tak berani nak cerita sebab saya tak jumpa buku dia. Baru-baru ni saya jumpa. Mana catatan daripada British mengenai macam mana Melaka tombang. Tuan-tuan sekalian, Melaka tombang tuan-tuan sekalian, Sultan kita tu badly wounded. Maknanya luka parah. Dia bukan lari, tak. Dia turun perang sama-sama tuan-tuan sekalian. Sultan. Kan sebelum maknanya pembesar minta untuk berundur. Badly wounded. Kan maknanya memang betul-betul perang. Dan tuan-tuan sekalian, 25,000 orang Melayu, rumah orang Melayu dibakar. Orang Melayu Melaka kan tangga daripada batu. Batu-batu itulah diambil di Eva Mosa. Dan memang tapak Eva Mosa itu tapak Masjid Agung Melaka. Dalam catatan British. Saya ada kat office saya. Catatan. Saya rasa saya dah kongsikan dekat TikTok saya. Dan buku dia tu. Dan diambil precious stone. Batu-batu dan banyaklah benda-benda yang diambil daripada bahagian Nusantara sini, termasuk buku-buku kita. Sebab kita memang hebat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergi ke Perancis sekarang, siapa yang pergi Perancis, pergi ke Istana Perancis, kurun ke-17, mereka belum cebok lagi tuan-tuan sekalian. Pergi Istana Perancis, dia tak malu-malu kongsi pun. Jadi tandas dia orang ada langsir macam ni. Jadi dia akan selik dia. Mereka dekat langsir ni. Dan lepas 8 bulan istana itu akan tutup sebab nak bersihkan. Setahun mana 8 bulan punya berak tu. Astagfirullah. Dia orang tak cebok kurang ke-17 tau. 17 tak cebok lagi. Tidak bertamadun lah. Tidak bertamadun. Lebih kurang macam tu lah. Dia orang tu. 1,700. 1,700 belum cebok lagi, masih lagi pakai selit, masih lagi belum tahu nak bersihkan najis tu macam mana. Nabi dah ajar kita istinja kot 600 lebih. Orang Melayu dah menggunakan keminian untuk orang meninggal. Pokok tarunian ni satu pokok yang dia boleh serap bau-bau busuk. Kita telah menggunakan herba-herba tuan-tuan sekalian. Kita telah tahu apa tu wangi. Kita telah mandi dengan menggunakan herba-herba untuk mewangikan badan. Kita telah ada maksudnya orang perempuan ketika bersalin kan. Mana ada pantang, ada dia punya herba-herba mewangikan lagi. Ada macam membersihkan, maknanya kita punya bahagian sulit dengan wangi dan sebagainya. Kita dah ada benda tu semua tuan-tuan sekalian. Dia orang cebok pun tak boleh tu. Cebok pun tak boleh lagi. Saya berkata, tuan-tuan pergi sampai sekarang kalau melawat istana tu dia cerita, okey. Dia orang tak mandi. Jadi maksudnya rambut, perfume banyak dicipta daripada mana? Perfume dicipta banyak daripada France. Perfume daripada Perancis bukan untuk mewangikan badan, tapi untuk tidak badan tu busuk. Kita orang Melayu kita berwangi untuk menambah upgrade badan yang telah wangi. Betul. Sebab badan dia orang busuk dia yang cipta je perfume. Ya. Out di toilet. Okey. Jadi benda-benda ni tak usah bangga. Dia orang datang banyak benda dia belajar daripada kita sebenarnya. Kemudian dia jadikan budaya itu budaya India lah apa semua. Banyak benda dia belajar. Tuan-tuan sekalian, dia orang membuang najis dekat kota-kota London, kota Paris tu. Dulu tuang macam tu je. Daripada atas rumah tu. Kenapa Perancis pakai payung? Bukan panas. Tapi nak elak daripada kena buang najis daripada tingkat atas. Aduh.
Saya bukan merepek, tuan-tuan boleh baca tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh melawat sana, boleh tengok. Kan? Orang Melayu kita dah tahu apa tu kebersihan. Kan? Apa tu mencuci darah haid. Maknanya ada adab dia. Orang Melayu kita dah tahu dah benda tu lama. Betul. Kan? Sebab tu mereka banyak belajar dan mereka angkut buku-buku kita, mereka kaji macam mana dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Kan? Dan sebab itulah sebenarnya dan mereka tulis kita punya sejarah orang Melayu ni lemah lah, tak boleh berniaga lah, apalah macam Prof cerita kan. Kita lama dah berniaga dah. Kan? Melaka jadi pusat perniagaan. Kan apa nama kota maknanya belah-belah Patani tu. Patani tu jadi apa nama? Jadi pelabuhan yang besar tu. Dulu daripada China dia dua cara. Kalau dia bawa barang pergi China, kalau tak mau jalan jauh, parking kapal dekat segenting kera tu, angkut bawa gajah ataupun kapal kecil ke seberang sini pakai kapal lain. Kan? Pakai kapal lain. Ataupun dia kena turun melalui Selat Melaka. Beza 1,700 km. Turun naik balik. Kalau dah pakai kapal yang sama. Kalau tak itulah ke segenting kera tu. Jadi pelabuhan Patani itu memang besar. Besar. Ya, Melaka pun memang besar. Memang jadi pelabuhan besar. Sampai sekarang pun Melaka lagi paling kurang 90,000 kapal melintasi Selat Melaka kita ni. Sangat sibuk trafik. Bayangkan dulu. Di mananya kita orang yang memang dah tapi sejarah kita diubah dan kita itulah. Lepas tu bagusnya wujudnya sekarang ni kan. Maknanya kajian sejarah Muhammad Saleh ada juga yang kongsikan manuskrip balik daripada sana dan sebagainya. Kan macam pembikinan senjata-senjata Melayu kan macam mana apa dan berbagai-bagai lagi lah tuan-tuan sekalian. Sebab itu merujuk kepada apa yang kita bukan perasan tuan-tuan kita Melayu kan macam cerita bagus-bagus kan. Tak tuan-tuan sekalian. Maknanya memang kita satu bangsa yang bertamadun jauh lah. Tapi ada kebenarannya. Ya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baca Madagaskar, pergi Madagaskar, nama asal Madagaskar tak ada siapa tahu. Asal Madagaskar tak ada siapa tahu. Kalau buka kat Google, tuan-tuan tengok, oh maknanya nama pun tak tahu. Perancis maknanya sebut dia sebagai Madagaskar. Tapi Madagaskar itu adalah Madinatul Asqar. Nama asalnya. Tuan-tuan sekalian, sebagian besar orang Madagaskar orang Melayu tahu. Dia panggil orang Merina bangsa sana. Madagaskar sekarang Madagaskar tu orang Melayu kita merantau sampai sana tu dan masih lagi bangsa kulit-kulit macam kita ni kat sana tu. Dan kapal Melayu tu yang ada riga dia yang ada tu, kita orang Melayu kita tak guna dah. Sana masih guna. Masih guna lagi. Dia nelayan-nelayan dia orang dia tak pakai belum pakai ni lagi, belum pakai tak pakai enjin. Memang pakai layar tu lagi. Jadi kalau angin tiup ke sana, senanglah. Nak balik angin tiup masih ke sana, dia zigzag. Orang Melayu kita kapal masih lagi sana dan kapalnya ada kaki riga memang orang Melayu kita. Kapal tu takkan top balik walaupun ombak tinggi macam mana. Titanic macam ni tenggelam ah. Kita takkan top balik tu sebenarnya. Sebenarnya kita dah merantau ke banyak tempat, cuma kita banyak tak tahu. Madinatul Asqar macam contoh macam Filipina tukar fi amanillah jadi Manila kan. Filipina tu daripada Raja Philip, nama Raja Philip, raja Spanyol. Dia tukar bagi nama situ. Dan banyak lagi lah. Macam contohlah, tak saja Patani sendiri. Singgora jadi Songkla. Dekat tanah Melayu ni ada dua tanah dinamakan Singapura. Satu Singapura kekal sekarang, satu lagi Singgora. Singgora tu daripada Singapura. Kota singa. Kan? Orang Melayu kita, kenapa singa? Sebab kita ni ada singa. Merepek usahanya singa dekat Australia, dekat padang pasir lah kan. Cuma tuan-tuan tengok singa Asia memang kat hutan. Ketika tu sang nila utama namakan Singapura sebagai Singapura, dia bukan berhalunisasi. Dia bukan tak kenal singa. Dia nampak singa, sebab tu dinamakan di Singapura. Tapi singa tu dah maknanya pupus. Macam mana singa Persian lion juga pupus. Dia duduk kat hutan. Tapi kenapa orang percaya lion Persian tu masih ada? Sebab wujudnya dekat istana-istana dia padanya patung-patung singa. Kita boleh tengok dekat keris kita. Kalau keris Melayu dipanggil singa rukok. Kalau keris Jawa dipanggil singa barung. Masih kekal mana singa tu. Dan binatang singa ni kenapa singa dipanggil raja rimba? Padahal rimau lagi ganas kan. Gajah lagi besar. Kumbang hitam lagi senyap, lagi pantas. Singa ni satu-satunya yang dia protect dia punya clan. Kalau singa tu dia makan, dia akan bagi bini anak-anak dia makan dulu. Kalau harimau, laki bini pun bak makan boleh bergaduh. Betul? Dia tak protect dia punya clan. Singa protect dia punya clan. Sebab tu singa memang lambang raja sebenarnya. Kan? Sebab Melayu kita juga singa. Singa tengah Melayu, orang talis tulis tak ada catatan. Dia kata sang nila utama berhalunisasi. Pada saya tak, tuan-tuan sekalian. Sebab ada catatan dekat keris macam mana singa Parsi.
Persian lion pun pupus lah. Macam badak sumbu lah. Badak sumbu diisytiharkan pupus pada 2017. Mana jadi tanah Melayu. Sebab memang pupus. Dan 200 tahun lagi kita nak kata atau kita berhalunisasi. Kata badak tak ada dekat tanah Melayu. Ada. Ada. Maksudnya ada tapi dah pupus. Betul. Maksudnya tuan-tuan sekalian. Jadi mana teruskan mengkaji. Saya cadangkan tuan-tuan sekalian. Ini saya nak cadang sebagai penutup kan. Sekali. 5 minutes. Penutup. Okay. Saya minta tuan-tuan sekalian. Tolong tulis walaupun tulis 3-4 line itu dipanggil manuskrip, tak kisah. Tulis maknanya kumpulkan, nanti bagi kat saya boleh tolong simpan. Apa-apa cerita rakyat, cerita-cerita yang dianggap dongeng ke apa, tolong tulis saja tuan-tuan sekalian. Contoh katakanlah benda-benda gaib. Contoh macam kita tengok, sebab orang putih ada tulis macam mana keris boleh memadamkan api. Itu Mak Saleh tulis tau. Mana Winstead tulis, apa lagi banyak pasal Magic Malay itu Mak Saleh orang tak tulis. Jadi maknanya kalau kita tak tulis, kita takkan ada untuk next untuk kajian dan kita akan anggap cerita tu dongeng. Saya bila kaji pasal keris, saya banyak jumpa cerita-cerita pelik ni tapi tak ditulis. Okay, adakah cerita tu betul ke tak? Itu biar pengkaji seterusnya kaji. Tapi kalau tak ditulis, benda tu akan hilang. Contoh macam petua-petua, tuan-tuan saya yakin banyak petua-petua membentikan darah macam mana. Kena tulis benda tu. Kan? Sebab benda-benda tu diangkut dah tak ada catatan dia. Kan? Jadi mana tulis, macam saya cadangkan kalau mungkin tak boleh ke sekolah mainstream, kita pergi ke pondok-pondok dulu untuk tulis sejarah ni, maksudnya ajarkan dulu kat situ, kan? Sebelum jadi betul-betul kan, mungkin nak jadi Kementerian Pendidikan jauh lagi, kan? Benda-benda yang kecil mungkin boleh dibuat betul-betul, boleh ngajar masjid-masjid, tapi kena tulis tuan-tuan sekalian. Kan? Tuan-tuan guru depan saya banyak tuan-tuan guru silat apa semua, tulis benda-benda. Tuan-tuan nampak benda-benda pelik-pelik yang raib-raib, tulis. Soal orang nak kata kita halunisasi itu lantak dia lah. Tapi tulis. Saya dalam dunia diving banyak tahu saya jumpa benda pelik-pelik juga dan saya tulis benda tu. Kan? Saya mengajar bomba dalam mencari mayat. Kan? Saya biasa dengar orang mengilai dalam air. Kan? Ada satu anak murid saya bomba sampai sekarang tak berani turun sebab dia cari mayat, dia kena tepuk kaki dia ni. Kan? Bomba Melaka. Dipegang, tok betul mayat. Apakah mayat tu tepuk dia? Adakah dia berhalunisasi? Betul. Cari dah 3 hari tak jumpa, rupa mayat tu dekat bawah. Tepuk. Itu semua cerita-cerita yang kita kena tulis sebenarnya. Oi, aku kat bawah ni. Macam tu lebih kurang. Macam soalan macam tu lah. Allahu Akbar. Kan? Orang ni tuan-tuan macam banyak. Saya tak jumpa kan. Jadi kita kena tulis. Jadi apabila kita tulis, oh sini pernah berlaku. Oh sini berlaku. Macam mana saya jumpa tulisan mengenai tulang mawas. Sebab ada tulisan dekat Patani, dekat mana. Akhirnya ada bahan boleh buktikan. Oh, kalau tak ada tulisan tak boleh. Kan? Orang nak anggap kita berhalusinasi nak lantak dia. Tapi katakan cerita ni di Johor sama dengan di Perak, sama di Kelantan, sama di Perlis, cerita yang sama. Kan? Maksudnya, boleh kaji lagi ni. Tapi kalau tulisan tak ada, jadi tuan-tuan guru depan saya yang silat-silat ni, kalau ada cerita pelik-pelik, tolong tulis. Nanti boleh berhubung dengan saya akan compilekan cerita-cerita pelik tu. Kan? Biar generasi akan datang akan kaji balik. Ataupun kalau tak ada pun, suruh cucu kita type, kita cerita kan. Type, kan? Sebab bermula akademik macam itulah. Sebab Mak Saleh tulis tau benda-benda yang pelik-pelik pasal kita. Hatta saya ada kompilasi, siapa nak boleh tapi belajar boleh, mengamalkan tak boleh. Jampi Melayu lama. Macam Melayu. Mak Saleh yang tulis. Mak Saleh tulis Jampi Melayu. Jampi Melayu. Tebal ni buku tu. Kalau siapa nak belajar untuk kaji lah, bukan nak mengamal lah. Malam-malam begini pula. Saya pula ada saham mengajar benda pelik-pelik. Siapa nak dekat saya dengan insyaAllah. Saya punya rujukan Melayu ke banyak lah. Untuk bahagian Melayu, memang banyak lah. Bahasa Melayu. Selain daripada kitab-kitab agama, macam bidang first saya adalah agama. Tuan-tuan, saya ingat, kalau siapa-siapa betul nak belajar, jom datang. Saya boleh ini. Tapi jangan amalkan pula. Jadi Mak Saleh tulis, akhirnya kita boleh tahu. Tapi kita tak tulis, jadi rugi. Ilmu tu rugi. Allahuakbar. Baik Datuk, terima kasih daripada Datuk. Prof Solihah, mungkin 5 ke less than 10 minutes. Mungkin sedikit penutup ataupun nasihat atau harapan Prof sebagai salah seorang pengkaji sejarah kepada generasi kita. Silakan. Saya tak adalah apa-apa nak cakap. Cuma saya, bila kita berjumpa dengan sesuatu data ataupun info, ya, kita kena proaktif. Bukan simpan dalam komputer ataupun simpan dalam atas rak. Maksud proaktif di sini apabila kita dapati terdapat 30 meeting tadi, ya. 30 orang yang meeting di Bukit Gunung Jerai itu, kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh berdiam diri sebab apa? Ada tugas besar yang ingin dikemukakan, ingin dilakukan oleh pihak Datuk Bahaman itu.
Jadi dengan adanya 30 meeting itu dia telah melahirkan anak-anaknya. Anak-anaknya sekarang itu sedang membesar dan cuba mencari jalan ataupun langkah-langkah seterusnya untuk memperkuatkan akidah bangsa Melayu ini di bumi ini. Jadi justru itu kita kena teruskan, pihak yang berwajib, ya Tuan Tak, kena teruskan agenda-agenda yang telah dikemukakan oleh Amirul Jihad tadi, daripada Datuk Bahaman itu tadi, supaya ianya tidak sia-sia. Supaya ianya tidak sia-sia dan jadikan ia sebagai satu wadah yang regeneris untuk memperbaharui balik semangat-semangat yang telah mereka tanamkan sebelum ini, supaya ianya tidak terbiar begitu saja. Dan regeneris itu memerlukan kepada kekuatan, sama ada kekuatan akal, kekuatan jasmani dan kekuatan dari sudut ekonomi. Jadi untuk menguatkan ekonomi, saya rasa pihak yang terbabit itu perlu melakukan sesuatu supaya program-program yang begini dapat dilakukan secara tahunan. Betul. Dan disokong oleh pihak-pihak yang berwajib. Itu. Terima kasih. Dah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Solehah dan juga yang bahagia Datuk Dr. Al-Amin di atas perkongsian, pencanaian, pencerahan tentang fakta-fakta sejarah dan juga kehebatan ulung bangsa kita dan juga agama Islam di tanah ini dan juga di benua ini amnya. Tuan-tuan dan puan, saya merasakan bahawa rakaman kita ada, live kita ada. Saya merasakan bahawa dah sampai masanya rakaman-rakaman seperti ini, data-data seperti ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, yang amat berhormat Perdana Menteri, mereka yang berkuasa pada hari ini untuk mengubah semula sejarah kita. Saya tak katalah mengubahkan sejarah, memperbetulkan fakta sejarah kepada generasi anak-anak cucu kita yang akan datang ni. Sebab kalau kata inilah sebenarnya fakta, sebenarnya kehebatan bangsa agung kita. Saya rasa yakin dan percaya 200 tahun, 300 tahun lagi kalau Allah tak takdirkan kiamat lagi, maka bangsa Melayu dan agama Islam itu akan utuh di bumi ini. Setuju Prof? Setuju Datuk? Dan saya rasa mungkin Kanda Dama, Tok Ndak dan juga pimpinan Pekidah Negeri, Pekidah Malaysia, NGO-NGO Islam sudah berperanan pada hari ini menjadikan bahawa sejarah negara kita ini, sejarah bangsa kita ini bukan lagi berdasarkan orientalis barat. Sedangkan kita ada. Kenapa? Saya pun tertarik dengan banyak live-live yang Prof. Solehah keluarkan. Kenapa saya tertarik? Sebab Prof. Solehah tidak berdasarkan fakta-fakta orientalis. Mana fakta dia? Fakta dia berdasarkan daripada jurnal-jurnal dan juga kitab-kitab Arab. Berapa ramai orang kita yang mentafsir kitab-kitab lama Arab? Tak boleh. Sebab Prof. Solehah ini pakar dalam bahasa Arab. Sebab tu dia boleh. Contoh macam Datuk pula mengalami ataupun mendalami kajian yang dia buat sendiri. Dia kumpulkan besi-besi. Makanya hari ini fakta-fakta itu keluar. Siapa sangka saya pun terkejut tulang mawas itu adalah besi. Tapi hari ini telah menjadi fakta. Jadi tuan-tuan dan puan, sudah sampai masanya kita berganding bahu untuk mengembalikan kehebatan bangsa kita yang dahulunya merupakan bangsa agung dan agama Islam yang dijunjung itu bukan calang-calang tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.